Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat hendaknya? Singit sikit. Ke sini sikit. Okey, baru duduk tengah-tengah. Baik, siapa pagi ni ada bersama dengan saya, boleh bagi salam sikit, melintas sikit, cakap hai KK ataupun selamat pagi KK ataupun apa-apa je lah. Perkataan-perkataan yang mungkin yang awak rasa satu perkataan yang sangat positif pagi ni. Okey, dia Halim, Siti Nuraihan, Nur Husna, Nur Razlin Intan, Safaatun, Fiza, Cikgu Shi, Nora Yasno, Suraya, apa khabar? Oh betul, macam Suraya senang je, dia bagi love je senang. Custard warna apa? Custard. Mustard. Menitah custard ke mustard ke, Mani Abu, apa khabar? Cik Asna, Yati Azanur, laju. Okey, siapa lagi tu? Syahmi Syahrul, apa khabar? Macam familiar Syahmi Syahrul ni. Sambil gambar kecil, pakcik tak nampak sangat. Nur Irna, Nur Hayati, Farida Aziz Adibatun, Amy Ajib, Norita daripada Singapura, apa khabar? Gerik si, handsome. Ni belum aku pakai bedak lagi. Kurang jangan ambil hati. Siti Fatimah, Nurul Ain, Anis Arifah, Saria Siran, Wan Nurul, Izzat Safwan, Saadah. Ya, anak aku pun Saadah Talib. Pelik tak Saadah bila panggil Talib macam Yasni, nama ayah kan? Syifa Abdullah. Oi, Syami Ju ke ni? Baik, Waalaikumsalam, sihat. Siti Nur Hayati, Nida Diamond Bay. Baik, terbaik. Ruzana, terima kasih cikgu. Cikgu Ocean. Okey, kawan-kawan kita dah share ke? Pagi, baik. Muzailiha, alright. Saya berharap semuanya dalam keadaan tenang, berbahagia, dalam keadaan yang terbaik hari ini. Syukur, hari yang penuh, another day, kata orang, another great day lah. Hari yang Allah berikan, setiap hari adalah hari yang lebih baik daripada semalam. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi ni duduk sekejap seminit dua, ada banyak sangat perkara-perkara yang kalau kata kita buat, Allah berikan banyak manfaat, banyak fadilat, seperti berselawat, seperti macam semalam kita baca ringan di lidah, tapi berat di timbangan. Ingat tak kita buat revision sikit semalam? Saya baca satu hadis, berapa kali dah saya baca kat dia tu, tapi lah banyak kali saya lupa. Kita buat revision sikit. Semalam kita baca apa? Satu zikir yang ringan di lidah, tapi Allah kata berat di dalam timbangan akhirat nanti. Tak apa, saya tolong. Saya recall balik. Subhanallah, apa dia? Cuba cakap. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa kali nak baca? Ikut sukalah. Kan, rasa nak berat timbangan sambil duduk tu, sambil duduk bersiaran bersama kita 7am, boleh kita melazimkan zikrullah tu. Okey, dah keluar tajuk kat situ, korban cinta. Korban cinta. Saya sebenarnya nak nyanyi, tapi tak tahu daripada pagi tadi tu suara tu macam dia kurang pergi sikit. Tak tahulah kalau kata Ustaz Yaakob Yusra sekejap lagi dia nak nyanyi lagu Zaid Nazir ni, dia tahu ke lagu korban cinta ni zaman-zaman dia dah lahir ke belum? Zaman korban cinta ni, pakcik masa tu tengah feeling, tengah bercinta kan. Mengalir dalam diriku serupa dia. Macam itulah lebih kurang kan. Tapi tak tahulah korang boleh nyanyi tak. Pakcik bukan tak sampai suara pakcik takut sampai ke tengah lautan je nanti. Bakat terendam ni kita pagi hari ni. Dia semua kalau saya interview kan, selebriti ke apa, kalau setakat suara saya pagi dia macam lain sikit, tak ada. Hang kalau suara tak sedap pagi ke malam ke maghrib memang tak sedap. Saya nak sembang. Okey, baik. Mari kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Okey. KR kata, KK kat IG tak ada suara. Penat je saya nyanyi, orang-orang kat IG tak dengar. Tak apalah, bukan rezeki dia orang. Lip, cuba tengok Lip. IG-nya enggak ada dong. Dan sharing, Fauzia. Apa khabar ya Fauzia? Wahidah kata jangan KK nanti hujan. Hai, best lah hujan rahmat kan.
Ida habiskan nyanyi. Jangan. Lagi Zainal Zain pun akan muncul ya. Terkorban, bukan korban cinta, aku yang terkorban. Kita bagi love kuning dekat KK hari ni. Thank you Yasno. Waalaikumsalam Tuan Syarum. Siapa boleh habiskan lirik tu? Habiskan. Edayu Osman, Jalina, baik. Korang sezaman ke dengan Pak Cik dengan lagu-lagu korban cinta ni? Kat FB okey, Lainami. Okey, Safur. Terima kasih tau yang share, yang bagi bintang lah apalah. Terima kasih banyak, dan kami nak maklumkan bahawa sini insya-Allah bintang-bintang yang anda beri tu kami akan zahirkan sebagai satu sedekah jariah lah nanti ya. Bila kami kumpul-kumpul nanti, kami akan insya-Allah infak. Kening kena angkat. Boleh, pakcik boleh angkat kening, don't worry. KK ajaklah Zainal Zain sebagai tetamu, boleh? Nanti saya ajak. Itu kita pernah ajak dia dalam Telekung Talk. Aduh, bagus betul lah. Sebab apa? Kalau untuk Zainal Zain ni, dia punya didikan ibu bapa sangat bagus. Dan saya pernah berborak dengan adiknya Anwar Zain. Tahu tak? Kita boleh bila bercakap dengan orang kan, dia punya adab bahasa tu sebutir-sebutir. Subhanallah, bagusnya adab bahasa dia. Terima kasih Anita Suhana. Okey, terima kasih. Dan share, baik. Okey. Kuantan pagi tadi hujan lebat dah. Tu belum lagi aku nyanyi habis dah hujan lebat. Kau bayangkan kalau aku nyanyi habis. Tak ke hujan batu turun. KK dengan ZZ. Okey juga Okey, baik. Alright, sebenarnya kita nak bersama dengan terima kasih KR. Kita nak bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama rujuk hadis ni. Saya nak kongsi dengan anda muka surat 375. Siapa sini kadang-kadang dia rasa macam resah, rasa gelisah, kadang macam ya Allah Tuhanku, apakah jalan keluarnya? Aku tersepit, tersimpul dalam situasi-situasi yang tak tahu nak diuruskan, seperti di luar mati mak, ditelan mati bapa ke kan. Jadi saya nak kongsikan, ini adalah hadis daripada sabda Rasulullah SAW. Ini anda boleh amalkan insya-Allah, di mana kelebihannya akan memelihara kita daripada segala kebimbangan dunia akhirat. Nak tak? Kalau ada someone diberi jaminan bahawasanya apa benda yang kamu bimbangkan atas muka bumi ni, ataupun mungkin ke akhirat kamu risau macam ya Allah, macam mana aku ke akhirat nanti, aku nak jalan macam mana ya Allah. Amalkan yang ini, insya-Allah telah diberi jaminan 7 kali, sama ada yakin ataupun tidak. Tanpa keyakinan, awak yakin ke tidak diberi manfaat atau tidak, tetap akan dihilangkan kebimbangan. Nak ke saya share? Ustaz nak tanya dululah, kau tak minat kami carilah hadis lain. Muka surat berapa? Muka surat 375. Syamsidah kata kadang-kadang merasa situasi itu. KK faham Syamsidah? Ustaz Yaakob dah dekat sebelah tu. Segak nak dia. Amboi, kita pakai baju kuning, dia lawan kita purple. Tak apa Ustaz. Ustaz tak tepi dulu. Ustaz, saya tenggelam. Ustaz rehat dulu. Senyuman manis bak gula. Baik, Farisa. Nak sangat-sangat? Okey, Emilia Abdullah. Nak KK. Baik. Nak sangat KK. Okey, baik. Kalau dapat tulis. Saya harap-harap. Sebab apa? InsyaAllah mudahan jadi satu amalan. Pegang, kemas-kemas. Ini bukan ni si KK yang ajar dak. Ini bayangkan Rasulullah SAW bagi kat kita, ajar kat kita. InsyaAllah kita amalkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 375, muka surat 236 ya. Boleh share pada anak-anak remaja kadang dia rasa gesah, gelisah kan. Nak sharekan Facebook, IG pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang membaca sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya baca sekali lagi supaya kita sama-sama boleh tangkap. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama ada dengan keyakinan yang penuh terhadap kelebihannya ataupun tanpa keyakinan terhadap kelebihannya, nescaya Allah SWT akan memeliharanya daripada segala kebimbangan dunia dan akhirat. Terjemahan doa. Ya, Allah SWT sudah cukup bagiku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya,
dan kepadanya lah aku bertawakal, sedangkan dialah pemilik arasy yang agung. Riwayat Abu Daud. InsyaAllah kita belajar sama-sama ya. Ingatkan saya, nanti saya akan cuba share di dalam Telegram. Aduh, anak aku dah conteng pula. Kita share dekat dalam Telegram Prof Muhayya. Dah follow semua? Saya yakin yang live dengan Bonda ni kebanyakan semua dah follow di Telegram Bonda. Dekat sana nanti saya akan snap dan bagi page ni 375. Tapi don't worry, InsyaAllah kita akan kongsikan. Baik, syukur Alhamdulillah. Jadi hari ini Allah rezekikan kita bersama dengan seorang, saya boleh kata anak muda yang saya kagumi, saya hormati dengan satu ilmunya, laras ilmunya, dengan satu akhlak adabnya. Lagi satu saya rasa subhanallah dia punya passion kepada memberi itu, dia ada satu, dia membawa pada dimensi dan konsep yang berbeza. Memberi dengan sehabis-habisnya. Banyak saya dengar, saya belajar, saya suka sangat dengar perkongsian beliau, klip-klip pendek beliau sangat luar biasa. Dan hari ini saya nak mengajak semula, mungkin macam saya sendiri, saya kata barangkali saya ini tidak dipilih untuk buat kerja-kerja kebajikan ataupun tak. Allah, yelah kita ada khalifah kod kita masing-masing. Jadi saya minta kepada Allah, ya Allah, kirimkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang kau cintai. Berikan aku perkara-perkara tu dekat kat aku dengan perkara yang kau cintai, amalan-amalan yang kau cintai. Saya minta macam tu kat Allah. Alhamdulillah, hari demi hari saya jumpa orang-orang yang Masya Allah, saya tahu mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan ini doa ya. Dan saya bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra ni, bila berjumpa depan mata ni, rasa nak senyum je sebab orang ni memang tak lepas daripada senyuman. Masya Allah. Jadi jom kita bersama dengan Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Sihat ke kanda dan rahmati Allah? Oh, sihat Ustaz. Syukur ya Allah. Kesihatan yang luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz cukup berehat dah? Ya. Kita tahu Ustaz tak suka rehat. Sihat dah? Alhamdulillah lah. Okey. Malam ni sikit, tengah malam pergi hospital sebab anak jatuh terbelah kepala. Ada ya Allah. Allahu Akbar. Laki perempuan Ustaz? Laki. So ikut parut macam ayah daddy dia juga lah kot. Macam anak saya jatuh kat toilet kat belakang ni Ustaz. Saya tengah buat program masa tu. Kita dah tengah buat program, ada menteri semua. Ya Allah, hati berbolak-balik. Itulah kan. Nak balik satu jarak kan. Kita telefon je isteri kita kan. Masya Allah. Begitulah anak nak membesar. Baik, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah Bunda. Subhanallah. Pak awal pergi nak terjun Bunda. Bagi sejuk. Kita mesti berenang dulu baru seronok. Subhanallah. Pergi nyorok dulu. Baik, Alhamdulillah. Okey, Bonda, Ustaz, hari ni kita nak menyentuh tentang korban cinta. Kebetulan pula lagu Zain Azim pun ada satu korban cinta. Kalau tengok kan lirik dia, saya tengoklah kan korban cinta. Okey, saya ambil lah chorus dia. Mengalir dalam diriku serupa dengan dirimu, ia membara membakar jiwa. Rela ku korbankan cinta agar kau capai bahagia. Jadi kalau kata orang yang kita sayang ni, contoh saya bagi contoh, saya nak minta pandangan audience sekali. Kalau orang kita sayang, contoh macam mak, kot anak, kot isteri lah, siapa sahabat-sahabat yang kita sayangi. Kadang-kadang tu kita, contohlah macam mak kan, kita adalah duit sebahagian, tapi tiba-tiba dia kata mak teringin nak itu, adalah barang-barang dia nak, kita tahu dia perlu dan di rumah tu perlu. Kadang-kadang kita berikan duit, kita berkorban, kita nakkan sesuatu, kita korban, kita lupakan, kita berikan dulu pada dia. Itu antara secara langsung lah, kalau nak buat analogi, perbandingan korban. Maksudnya kita lepaskan apa yang kita nak, kita beri kepada orang. Dia bukan korban ni, bukan sebarang korban ni. Jadi kadang-kadang bila kita sanggup berkorban dengan orang yang kita sayang, macam Ustaz, sanggup korban tak tidur malam. Ustaz ada pilihan sebenarnya malam tadi. Ustaz boleh tidur je, cakap anak nanti tepek dulu koyok ke apa, besok kita pergi klinik. Tapi sebab sayang sangat kat anak, tak tidur malam pun tak apa, Ustaz pergi bekerja, pergi ke klinik. Betul ke Ustaz? Masya Allah. Jadi macam Bonda pun kan, Bonda sebenarnya ada banyak je pilihan. Kalau talib, pada talib lah, would rather kalau macam pergi berehat, pergi berenang-berenang kat kolam, kat sungai terjun belakang tu. Tapi Bonda sanggup berkorban sebab apa? Bonda sayang pada anak-anak Bonda yang ada semua ni. Bonda cari, belajar,
fikir macam mana nak bantu. Kesian. Kalau tanya pun, kesian Talib. Buat apa? Buat pi lah. Kan? Tapi sebab sayang. Jadi hari ni kita tengok kenapa kita sanggup berkorban dengan orang yang kita cinta. Mungkin boleh nak buka mukadimah dulu ke ataupun kita nak bagi kepada Ustaz terus? Ustaz dulu. Sayang kat anak dia. Baik, Ustaz. Berkorban untuk orang yang kita cinta. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam perjalanan para nabi, para anbiya, banyak diceritakan bagaimana suatu perkara tu Allah kadang nak uji, nak nilai betapa jauhnya untuk kita berkorban. Contoh macam kisah Nabi Ibrahim, kisah Qabil, kita pernah dengar. Jadi mungkin Ustaz boleh sentuh, kenapa korban ni sebagai satu tanda cinta, Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati kekanda saya, Abah Talib, yang dihormati juga bonda dan rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berkongsi kedamaian, bercerita tentang kebaikan, sentiasa dengan rendah hati dan rendah diri untuk memberikan, menyebarkan rasa cinta. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan bahagia, untuk berkongsi kebahagiaan, kita kadang-kadang tak perlukan sampai jutaan ringgit. Untuk memberikan manfaat, kita tak perlukan pada kesempurnaan. Tuan-tuan pegang satu kalam yang ditinggalkan oleh almarhum Datuk Tuan Guru Datuk Harundin. Dia pesan apa? Jangan tunggu kaya baru nak memberi, tetapi memberi sampai jadi kaya. Jangan tunggu alim baru nak berkongsi, tetapi berkongsilah sampai kamu jadi alim. Maka inilah satu bentuk benda yang perlu kita letakkan dalam diri dan kita pasak kuat-kuat. Sebab hari ni ramai orang yang tunggu, dia kata apa? Aku nak ada sekian-sekian baru aku nak buat sekian-sekian. Tuan-tuan, bila kita menanti benda yang belum ada, maka kita akan tiadakan apa yang kita dah ada. Setuju contoh tuan-tuan, bila kita wujudkan kesibukan yang kita belum ada, maka kita takkan ada waktu lapang yang boleh kita manfaatkan. Contoh macam pagi ni, tuan-tuan cuba tengok jadual kita. Pagi ni ada yang mungkin nak sibuk, nak uruskan macam-macam urusan. Tetapi dia boleh spendkan waktu masa untuk memberikan bahagia. Dia korbankan sedikit daripada kesibukan waktu itu untuk diisi dengan benda-benda kebaikan, maka dia memang rasa kedamaian dalam hati. Sebab tu kalau kita tanya lah orang-orang daripada budak-budak kecil, dia sibuk tak? Sibuk budak-budak. Budak kecil ni sibuk dia. Nak main game, sat lagi nak tengok cerita Banana, kan, nak tengok Baby Shark, nak tengok Upin Ipin, kan, nak tengok macam-macam. Lah habis daripada zaman dia kecil, dia pergi zaman remaja dia sikit pun sibuk juga. Sibuk nak main PUBG, sibuk nak main Mobile Legend, Free Fire, nak main macam-macam dengan kesibukan yang sebanding dengan keperluan zaman dia. Habis zaman remaja dia masuk zaman dewasa, duk sibuk dah, sibuk buat apa, nak cari jodoh pula dah. Kan, jodoh bakal imam ku, tulang bakang rusukku, suamiku sepupu kambing, apa semua tu, mula sibuk nak cari jodoh dah. Kan? Demailah habis pada zaman dewasa dah dapat jodoh. Dia ada pula fasa kesusahan yang perlu dia korbankan adalah untuk mencari, orang kata apa? Nak cari apa dia? Nak dapatkan chemistry di antara dua ni pula. Hak ni kena korbankan rasa yang ni kena. Laki dengan perempuan dua, makhluk yang berbeza Allah datangkan. Kan? Yang datang rasa yang ni, kalau tanya sayang, saya nak makan apa? Dia kata, abang ikut abang lah. Abang beli apa pun boleh. Oh, tu soalan yang paling boleh bawa bergaduh, tuan-tuan. Kita kata, okey, tak apa. Kalau macam tu sayang, abang. Ni semua nak korbankan. Nak korbankan rasa ikut. Yang isteri pun nak korbankan rasa nak memahami kepada seorang suami. Dan suami pun kata, okey, tak apa. Kalau sayang bagi pilihan macam tu, abang beli tom yam. Tak nak lah abang tom yam masam. Tadi kata boleh apa je. Okey, tak mau tom yam, sup. Sup tak boleh abang, nanti sakit perut. Kita bagi 18 katalog tu pun tak boleh juga. Padahal permulaan ayat tadi dia kata apa? Dia kata ikut abang. Ikut abang lah. Itu gaduh kan? Ustaz. Soalan tu boleh buat gaduh bang. Kan, nampak tak? Kita mengorbankan. Masing-masing sedang korbankan rasa cinta, rasa semua benda sebab apa? Sebab nak mendapatkan chemistry dan kesamaan. Maka sama dalam agama. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Siapa-siapa yang dia boleh melakukan manfaat kebaikan mujahadah ibadah
ketika Allah datangkan dengan ujian, Allah bagi dia dengan permasalahan, Allah bagi dia dengan macam-macam mihnah dan tribulasi, Nabi kata apa? Kahijratin ilayya, diberikan ganjaran pahala seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Besarnya ganjaran pahala yang Allah bagi kepada manusia yang boleh bersusah payah. Yang hari ini ketika ada jiran yang susah, dia ambil sedikit daripada harta keuangan dia untuk dia kongsi rasa damai, rasa cinta kepada orang. Masya Allah. Nabi kata bagi ganjaran ni. Macam mana kamu ni berhijrah macam sahabat-sahabat aku dulu. Tinggalkan harta mereka, tinggalkan tanah air mereka, tinggalkan anak beranak mereka. Semata-mata mereka nak menyelamatkan akidah dalam kehidupan mereka. Sebab tu hari ni kita tengok dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Tak sempurna iman pada kita yang mengaku sebagai jiran ketika mana ada jiran tetangga kita yang lain dalam keadaan kelaparan. Kalaulah kita mampu mengisi penuh perut kita, biarkan jiran berlapar, mana mungkin kita mendakwa itu cinta. Nabi kata tak sempurna iman kita dalam keadaan kita membiarkan jiran tetangga kita sakit ataupun dalam keadaan yang kelaparan. Maka cinta yang kita nak bincangkan pada pagi ini, agar kita saling ada rasa pengorbanan yang dikatakan dengan Aidil Adha itu. Raya korban itu bukanlah semata-mata kita menumpahkan darah, tetapi kita menumpahkan rasa ego, kita membuang daripada rasa benci, kita membuang daripada rasa pentingkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Ni orang celik hati ni sedap betul dengar. Mari kita berkongsi dengan bonda pula ya. Bonda macam apa yang Ustaz kata tadi, Masya Allah. Bila bercakap pasal perkataan korban tu, bonda, kalau istilah Talib, kalau korban tu rasa macam diambil sesuatu daripada kita. Kan? Tapi kalau saya Talib faham, kalau istilah bonda tu, korban tu biar perkataan di situ, tapi feeling dalam tu kita nak ubah. Rapping dia sama, perkataan korban, tapi feeling dalam tu kita ubah. Daripada rasa seperti diambil, tapi macam bonda semalam kata letting go, let it go. Kan? Redha, lepaskan, beri. Kan? Jadi bonda kalau kita nak ambil konteks, kita nak menyelami perkataan korban tu, pada feeling tu rasa macam aku kena macam benda sesuatu yang penting diambil pada aku. Kita nak ubah jadi pada it's actually we are giving. Okey. Macam mana tu bonda? Bonda duk gelak dengan Ustaz cakap tadi. Ustaz, kambing buat apa? Ustaz kata apa kambing? Sepupu kambing. Ustaz, tadi orang utara ni lah. Orang utara ni pasal melawak dah. Tak larat nak gelak. Tak tahu pun kan kalau buat operation kan. Kalau daripada Kedah, tang mana. Seronok dengar cakap orang Kedah dah. Allah the diversity in our country kan seronok. Seronok. Kita ni you all, every moment, your emotion, kalau orang pandai Talib, dia tentukan dia punya key in our life is emosi kita. So orang beriman Ustaz memang mesti ceria kan? Ceria, optimistik, penyayang. So kita nak seru orang ni kepada jadi orang kalau betul-betul mukmin memang bila penyayang tu bukan sayang diri, sayang semua orang. So definisi korban dia macam tadi. Banyak orang kata korban, you give something to get something. Okay. So kita beri duit untuk dapat pahala gitu kan. Tak best. Yeah. Untuk kita kuat semangat kita kata you give something less valuable to get something more valuable. Nah, kita beri sesuatu yang kurang berharga untuk mendapat yang lebih berharga. Maknanya macam kita sekarang kita beri sikit imbuhan dunia yang kita ada. Dunia tu pula apa yang sementara untuk dapat benda yang kekal. So benda yang short term untuk dapat benda long term. Apa kita ada di ni? Okey, kalau kita duduk diam tak apa Talib ada, duduk diam. Okey. First ada fikiran. First ada emosi. First ada anggota. Okey, apa nak korban? Okey, dan daripada anggota tu kita ada topeng-topeng kita dah. Topeng duit, topeng nama, topeng follower, topeng anak, topeng semua yang kat luar kita ni topeng aja. Sebab kita roh yang betul-betul roh kita tu, yang salutan tu yang jadi kalau kita hidup yang sangat superficial, kita duk sibuk topeng. So bila kita rasa topeng tu diri kita, maka kita payah nak lepas Talib. Pasal apa? Kalau kita pakai topeng, kalau kita tak cantik kat dalam, nak buka tak topeng tu? Tak nak pakai je topeng tu, takut orang nampak. Super deep lah kan? Super deep. So kalau kita ni so focus on our topeng,
pasal kita tak lawa kat dalam, maka kita nak keep topeng tu. Kita tak rela nak beri topeng tu. Kita tak nampak, bila kita lepaskan topeng tu, kita punya yang best tu akan keluar. Itulah roh kita yang dekat dengan Allah tu. So contohnya macam kita bayangkan telur satu, kita ambil telur tu, kita pecahkan dia dari luar. Okey, katalah ayam tengah peram telur, dia tengah peram telur, belum masa lagi kita pecahkan, mati. Tetapi bila telur tu pecah dari dalam keluar, there's life. Nampak tak apa beza dia, Talib? Kan? So bila ni beza. Beza. So if you get something from outside in, you akan destroy. You rosakkan. Tetapi kalau dari dalam keluar, bila kita macam jugalah ulat bulu menjadi kupu-kupu, semua from inside out. Inside out. So perhatikan kupu-kupu punya kokon, telur ayam punya ayam. Dia kena buang something to emerge something good. Itulah konsep korban. Kita korbankan yang kat luar ni, yang makhluk driven, dunia paradigm, hustle culture, kepada Allah fokus, akhirat paradigm dan barokah culture. Budaya kita tu. Barokah culture. Barokah culture ni kita buat sikit tapi besar. Sebab benda ni, Talib, dia panggil kita jangan linear thinking. 1 campur 1, 2, no. Dalam Islam 1, 700. Dan orang yang boleh korban ni sebenarnya orang yakin kepada Allah tadi. Sebab itu boleh nak menyeru semua you all, kalau kita dalam musim korban ni, kita baru sudah lepas solat subuh berjemaah tadi, bonda, mak mentua bonda dengan mak bonda 2 orang, bila dari bonda tu, bonda duduk sekejap. Cakap mak mentua, mak nanti Yah nak live dengan Ustaz Yusra. Dia ni seorang yang banyak buat kebajikan. So dah buat perancangan dah. Kita sekeluarga, apa Ustaz Yusra buat, kita nak support. Kita dah setting dulu. Sebab kita solat subuh berjemaah mengharapkan redha Allah. Kan? Kita nak dapat macam pahala seluruh malam kita solat jemaah subuh. Tetapi jangan kita harap yang itu saja yang kita boleh buat untuk ummah ni. So itulah benda-benda definisikan you all. Korban means you give up something yang tak best untuk dapat benda yang best. Apa dia? Kalau roh kita terlip daripada nafsu ammarah kepada lawamah, kepada mutmainnah. Itulah tujuan hidup kita. Bila fokus yang ni, semua insya-Allah penuh barakah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi rasa macam, yelah kita manusia bonda kan? Kalau kita membeli something tu, kita rasa benda tu lebih valuable, lebih bernilai daripada apa. Sebab kita biasa manusia ni mesti kita nak something yang better dapat kat kita, baru kita boleh let go duit tu. Kan? Kita rasa value tu baru boleh exchange. Bila something kita rasa benda yang kita nak tu value lebih tinggi daripada apa kita nak beri. Jadi bila kita rasa macam ni, rasa macam okey lah. Jadi macam, aku tak losing apa-apa pun sebenarnya. Dan Ustaz, kalau kita tengok dalam keadaan nak berkorban ni, kadang kita korban ada setengah orang, dia korban tapi korban dia second grade, second hand, use item. Dia korban dia tapi dia macam beri macam, aku korban tapi dia tahulah, tak payah cerita tanya kat orang, macam saya sih macam tahu macam bagi yang second layer bukan benda yang terbaik. Jangan salah tanggap, jangan salah anggap macam bonda kata you give less valuable. Bonda kata bagi benda yang kurang nilai sikit. Jangan duk leceh lah, jangan duk fikir pergi tukar twist pula cakap bonda suruh cari benda-benda yang less valuable. Tak. Benda tu sangat bernilai pada kita, tapi kita kena ubah dalam mind kita, rasa tak apa, ini sangat bernilai tapi kat akhirat nanti jauh lebih bernilai. Itu maksud bonda ya. Ini pada pemahaman tadi. Betul tak bonda? Betul. Mungkin bonda tak maksud bonda gitulah. Di dunia kita lepaskan nak dapatkan akhirat. Itu bonda kata akhirat fokus, Allah fokus, barakah culture. Sebab apa yang bonda maksud macam dunia ni sementara, akhirat tu jauh lebih, memang kekal abadi, bukan jauh lebih lama, kekal abadi. Takkah itu lebih bernilai pada dunia hidup 40 tahun, 43 tahun kan? Jadi Ustaz, kalau kata berkorban ni Ustaz, kita nak bagi the best kan? Kalau kita tengok, saya tak pasti Ustaz, kalau kata kisah ni Habil dan Qabil pun ada diminta untuk berkorban kan. Jadi yang tu bagilah paling gemuk, paling elok. Had ni bagi yang dah rosak-rosak dia bagi. Jadi dia tengok korban mana yang tak diterima Allah sebab apa?
dia bagi pun tak berapa nak ikhlas. Macam mana Ustaz? Kalau kita nak berkorban ni, kenapa dituntut untuk memberi yang terbaik? Baik, Masya Allah, soalan yang sangat baik, mudah-mudahan menjadi panduan untuk diri saya juga. Ada satu dalil yang Allah ajarkan kita dalam Al-Quran. Yang selalu kita dengar dalil ni, di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 92. Allah kata apa? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan? Allah ajak kepada kita apa? Allah kata kita ni takkan sampai kepada makam yang sebenar-benar kebajikan. Kita ni takkan sampai kepada martabat yang betul-betul yang disebut dengan pengorbanan. Sehinggalah apa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah kata apa? Sehinggalah sebelum kamu menginfakkan bahagian harta yang betul-betul kita sayang, yang betul-betul kita cinta, yang betul-betul kita letak hak tu dia memang sebagai prioriti dalam hidup. Selagi mana kita tak sampai kepada benda tu, tentu kita tak rasa pada kekurangan, maka dia takkan sampai pada betul-betul martabat kebajikan. Sedekah, jariah, wakaf, dia tetap sampai. Jangan bimbang. Allah Maha Kaya. Tuan-tuan nu, hak yang duk sembah benda-benda lain, yang duk lawan Islam nu, hak duk di Yahudi, Zionis nu, depa tentang Islam habis siang dan malam, Allah masih boleh bagi rezeki kepada mereka. Beza rezeki yang Allah bagi kepada mereka yang bonda kata tadi tu, yang disebut dengan keberkatan ataupun yang tidak diberkat, yang tidak ada keberkatan. Maka hari ini kita bagi sesuatu, bukan kita nak kepada pengiktirafan daripada siapa-siapa. Kan? Bukan kita bagi sedekah disebabkan kita nak pujian manusia. Sebab pujian manusia, percayalah, matter of time dia akan habis. Dan dia akan beralih pujian kepada orang lain pula. Benar kita tengok bila sampai dia tengok, oh ustaz ni buat kebajikan, hamba Allah ni buat kebajikan, dia kata bagi dia puji. Lepas tu esok orang lain buat pula, dia akan puji orang lain pula. Baik, itu sifat manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian Allah kepada makhluk ini merahmati seluruh alam tanpa berpindah kepada bentuk benda yang lain. Tu hebatnya Allah. Kan? Maka sebab tu disebut apa pada ayat yang dikatakan kamu takkan sampai kepada kedudukan kebajikan yang terbaik sampailah bagi benda yang terbaik. Give the best for you to get the best. Kalau kita tengok bagaimana hari ini manusia dia memilih untuk memberikan apa yang tidak terbaik pun kadang-kadang. Kadang-kadang kita nak sedekah, kadang-kadang saya pesan untuk diri saya juga. Kan kalau kita nak sedekah, kita buka wallet, kita ambil duit yang paling kecil biasanya. Kan kalau ada boleh ada tinggal yang renyuk pula Ustaz, yang renyuk-renyuk sikit. Yang paling tak elok, yang paling kurang, kan ada 150 10. Bagi 10. Si abang kat bendahari dia kata, "Cik, saya sedekah ikhlas RM1 ya. RM9 mai baki balik." Ui, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita ni dia mai rasa berkira-kira. Kita rasa seolah-olah ada benda yang bila kita bagi kita rasa sifat kurang. Sebab tu saya nak minta tuan-tuan hari ni pegang dengan satu benda. It's not about what you give you get back. Tetapi sifir Allah, what you give you get more. Bukan what you give you get back lah. What you give you get more. Bonda duk tukar-tukar ni, background pun boleh tukar. Bonda sejak dia terror duk tukar ni, aku macam ni je lah, tak boleh asal blur je, tak boleh tukar. Bonda macam-macam. Dengan sel darah merah, sel darah putih, lautan, macam-macam lah. Jadi sedap mata kita memandang. Kita ni visual manusia, kalau menjadi sifat manusia kan Ustaz. Kita ni kalau nak tengok benda, buktikan. Nak tengok kan, nak bagi I tengok dulu barang, I nak belik dulu. Macam itulah kisah Nabi Musa. Siapa Ustaz? Pengikut Nabi Musa kan? So tunjukkan Allah kan? Tunjukkan semua ya. Kisah di Bukit Turusina, minta nak jumpa Allah. Okey, baik, Masya Allah. Sementara saya tunggu kawan-kawan saya, boleh tak tolong share pada kawan-kawan yang lain? Tadi duk terlepas tanya mana ni, dah hilang ke apa ke? Kami dah mula semula. Muhammad Firdaus, Ustaz ni Muhammad Firdaus Ismail ni dekat Pahang. Si Wahyu ni, Asma Zuraida. Okey, lain. Alhamdulillah, okey. Bonda dah sampai Mekah dah, itulah dia. Bonda ikut tema. Baik, Alhamdulillah clear masih ada background sedap mata hati. Okey, baik Bonda. Sorry Ustaz, tadi kita duk cakap pasal kita nak memberi tadi kan. Kalau duk memberi tu kata Ustaz, sebab kita nak cari yang jimat kan. Kadang macam Ustaz kata tu betul juga. Lembu tu dia punya ramping lah kalau masuk pertandingan Ratu Kebaya menang dia straight 7 tahun berturut. Punya ramping pinggan tu secekak lah Ustaz. Kita kata. Betul. Dia dalam kata kita nak. Ya Ustaz.
Dalam kata kita nak Sebab tu berkorban, Ustaz. bila bab korban ni Abang Talib, letakkan bagi yang paling mahal, bagi yang paling terbaik. Sebab ramai yang tanya, dia kata, Ustaz, mana boleh tak kami nak buat luar negara? Saya kata tak ada masalah, nak buat luar daripada dunia. Kalau dia buat di planet Marib pun buat, tak ada masalah. Tetapi lagi baik dalam bab sedekah, dalam bab zakat. Sebab tu dalam perbahasan fiqh dia sebut apa? Yang paling baik adalah dekat mana tempat kita cari rezeki. Bukan luar negara tak salah, tapi bayangkan, saya pernah pergi ke Boja, Bonda dengan Abang Talib. Saya pergi di satu kampung tu ada 100 orang, lebih kurang orang Islam. Mereka sampai mereka adukan, dia kata, Ustaz, dia kata tahun lepas, semua NGO pakat duk nak buat bagus, NGO nak main hantar lembu. Di kampung tu ada 100 orang je orang Islam, lembu dihantar 100 ekor. Maksudnya setiap korban tu, seorang kira bawa balik seorang ekor lembu. Punya banyak daging. Masalah pula Bonda, masalah Abang Talib, di sana, itu adalah kawasan orang susah. Daripada 100 orang tu, mungkin ada 3-40 keluarga. Mungkin hanya ada 10 keluarga yang ada peti air. Kita bukan sekadar buat baik. Kita bukan takat buat baik je. Kita dah bagi beban kepada keluarga. Mereka nak kena fikir, lembu ni nak letak kat mana ni? Sebab di rumah tak ada freezer. Takkan nak makan seekor lembu, hampa ingat dia belah saka ke apa? Kan? Maksudnya, kebajikan itu betul, tetapi kadang-kadang dibuat dengan cara yang berkira-kira, itu satu masalah. Dibuat dengan kaedah yang salah juga boleh menjadi salah. Sebab tu yang terbaik sekarang untuk fasa sekarang, saya rasa untuk disebabkan pandemik COVID-19, yang terbaik dalam negara pun dah cukup baik dan sangat memerlukan. Percayalah, di keliling kita banyak lagi perut-perut lapar yang belum dimasukkan makanan mungkin sejak semalam. Mungkin dah 2 hari tak makan. Kalau kita tengok kes bunuh diri yang dah meningkat, semua orang dalam tekanan. Maka dengan sedikit memberikan kebahagiaan dengan lembu yang terbaik itu, maka insya-Allah kita dapat mengurangkan sedikit statistik depression, kelaparan yang akan ada di keliling kita, mudah-mudahan insya-Allah. Sebab tu lepas ni betulkan mindset, jangan ambil yang murah. Saya terang Abang Talib Bonda, saya tumpang pahala lembu yang kita dapat 4,900 untuk seekor. Sebab kita kata 700 ya. Tetapi demi Allah saya tak tipu, darah lembu yang kita dapat harga sekarang, sebab kita ambil lembu import yang berat daging sahaja 100 kilo ke atas, 5,300 ke 5,400. Staff saya marah, akaun saya kata, Ustaz, kalau kita nak tolong top up untuk 50 ekor, kita memerlukan kos sekitar hampir dia kata hampir 30 ke 25 ribu ringgit. Saya kata tak apalah. Kenapa kita nak letakkan tu sebagai beban, letakkan tu sebagai sumber pahala. 30 ribu ringgit Allah boleh ganti bila-bila masa. Tetapi dengan 30 ribu ringgit yang sama, kita boleh tumpang 50-60 ekor lembu korban. Sebabkan seekor lembu korban, kita terpaksa tambah 400 ke 500 ringgit. Ambil itu sebagai peluang untuk kita juga berkorban dengan kebaikan. Macam mana pagi ni Bonda bersusah payah korbankan sekecil-kecil benda. Contoh tengok, korbankan apa? Waktu duk nak khodek-khodek, nak selok-selok tu dekat background nak tukang. Pagi ni saja tuan-tuan dan saya dapat secara tidak sengaja dapat 3 pahala. Pagi tadi mula-mula Bonda buka gambar keseluruhan gambar Mekah. Lepas tu kali kedua saya tengok Bonda tukar gambar Madinah. Yang ketiga Bonda tukarlah gambar Kaabah. Nabi kata apa? Di antara dalam kehidupan manusia bila tengok benda dapat pahala adalah tengok Kaabah dapat pahala. So pagi ni kita tengok Mekah, tengok Kaabah dah dapat pahala. Tengok Madinah, teringat rindu Rasulullah. Nampak tak? Dengan sedikit pengorbanan Bonda tadi, hanya ubah background, Allah bagi pahala kepada ribuan orang yang menonton. Inilah uniknya yang dikatakan Islam itu, subhanallah. Jadi umat Islam ni magic Ustaz Allah ni punya sayanglah kita ni jadi umat Islam ni. Allah kalau ya Allah Tuanku, sebab tu saya kata saya sangat yakin lah kita ni kalau ikutkan amalan tak ada peluang lah kita ni kan. Duk solat tu tergaru-garu, teringat ni kan. Tapi kalau tak kerana Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, subhanallah. Ada panggilan pula Ustaz. Okey baik Ustaz. Jadi Bonda, kalau bab berkorban ni Bonda, kenapa kita pada pandangan Bonda kan, kenapa kita perlu bagi yang terbaik Bonda? Why? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia most important. Banyak orang kita, pandangan kita short sighted. Kita pandang kat dunia, tengok bank account kita, duit kita. Tapi cuba bayangkan kita kat padang mahsyar. Kita tahu kita lembu ni yang kita korban jadi tunggangan kita. So kita kalau dekat dunia ni nak kereta paling mahal. Tapi apakah tunggangan di padang mahsyar? Sebab tu Bonda kata manusia ni 2 jenis, rabun dekat, rabun jauh.
Yang rabun jauh tu dia nampak dekat, tak nampak jauh. Kalau rabun dekat, dia nampak rabun dekat, dia nampak jauh, tak nampak dekat. So, bonda nak guna perkataan guru bonda, Datuk Guni Aziz, kita ada dua jenis, rabun mata dengan rabun akhirat. Rabun akhirat ni memang dia punya mata nampak ini saja. So, cuba kita buat eksperimen sikit Talib. Ustaz tolong buat, pendengar anak-anak bonda buat tangan macam ni. Tak ambil jari kat depan, tok kat bawah dagu. Tangan mana-mana pun tak kisah nah. Mana-mana. Okey, tengok tangan tu. Okey. Sekarang bila Talib tengok ni, Talib nampak tak apa kat depan tu? Tak nampak kan? Okey, sekarang tengok kat depan, nampak tak jari? Tak. Macam itulah ni Tok Guni Aziz punya tamsilan masa boleh dengar 30 tahun dulu. Dia kata bila kita tengok akhirat, kita tak nampak dunia yang dekat. Tetapi bila kita tengok dunia, tak nampak akhirat yang nampak macam jauh lah, padahal dekat je akhirat tu. So, itu satu. Nombor dua ialah bonda selalu sebut dalam motivasi bonda, kita ni hari-hari Talib sibuk nak tengok jari kita macam bonda jari bengkok kan. Jari aku bengkok guna untuk apa? Aku angkat tahiyat saksi pada Allah, tapi tangan aku pergi viral. Ya Allah, you are so busy looking at your jari. So bonda nampak tak Talib tengah duk lompat sana, orang buat apa, tak nampak pun. Bonda duk sibuk, ya Allah macam mana kau. Tapi kalau bonda duk sibuk tengok Talib, tengok kenapa dia tu, sampai hari ni tangan tengah nak jadi buruk ni tak nampak. Macam itulah hidup kita. Always metafor kehidupan ni, always have it. Bila you tengok orang, tak nampak aib diri. Bila tengok aib diri, tak nampak orang. So now, bila kita nak korban pun dan sebagainya, you are pleased. Bila pandang akhirat, binatang jadi tunggangan daripada mahsyar, tempat yang Allah bangkit daripada kubur ni, satu hari kebangkitan paling menakutkan. Yang nak tolong kita amalan kita saja. Masa tu nafsi-nafsi, mak ayah semua tak peduli dah. Kita saja, masa tu tunggangan apa kita nak. Sebab itu kalau kita always akhirat fokus you all. So key things today take away is barakah, akhirat fokus, Allah fokus. Fokus kita redha Allah. Tujuan kita husnul khatimah. Konsep kita beri manfaat. Masya Allah, subhanallah. Sambil bonda-bonda cakap tu, saya pun sambil ambil nota, saya pun pergi Madat Center ni sebab bila tengok Kak Bohai sumbangan, kok saya terlepas tadi tengah live, saya kata sumbangan, apa dimaksudkan dengan sumbangan? Apa saya pergi tengok dekat website madatcenter.com ni, memang dia ada jom sertai korban bersama Madat sesi 2021, ada sesi korban, lepas tu ada beri sumbangan. Saya duk tekan korban. Lepas tu tengok, okey, korban betul. Lepas tu rupanya ada sumbangan Ustaz. Saya nak fahamkan Ustaz, apa beza korban dengan sumbangan Ustaz? Okey, Masya Allah. Okey, yang pertamanya saya Abdi ni, tadi bonda tanya tentang hadis bab kasih sayang. Subhanallah, terima kasih bonda. Secara tak langsung, tu kata Allah bagi pahala dekat saya melalui perkataan bonda dapat tumpang insya-Allah. Tadi bonda kata tentang hadis berkaitan kasih sayang. Kita bagi kasih sayang, Allah akan bagi kasih sayang. Nabi kata apa dalam tu hadis dia? Man la yarham, la yurham. Senang je hadis ni. Hafal semua pagi ni. Contoh saya nak semua hafal. 1,500 orang pagi ni ambil waktu saat. Kita baca semua-semua. Man la yarham. Man la yarham. Man la yarham. La yurham. Senang la je. Yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi. Siapa yang dia tak sayang ke orang, dia tak cinta ke orang, dia tak sebar kasih sayang, dia tak maafkan orang, maka dia tidak akan disayangi. Allah akan bagi dia rasa perasaan hasad, dengki, rasa benci ke orang, nak berkeling orang, bergaduh ke orang. Dia tengok orang ada pulut dakap, dia nak pulut dakap juga. Kan? Dia tengok orang ada ni, dia nak ni juga. Tapi bila orang buat kebajikan, dia tak mau ada benda tu. Dan dia benci kepada benda tu. Maka hati-hati dalam penyakit yang bila ada tidak kasih sayang ni, yang tidak ada keharmonian dalam hidup ni. Itu yang pertama, Masya Allah. Dan tadi bonda sebut tentang bab syukur ni, Allah sebut dalam Quran. Kan? Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu kamu bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kamu, la azidannakum. Allah janjikan, Allah pasti akan tambah. Kan? Hingga Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh anak murid dia, apakah fadilat orang kafir yang bersedekah? Ni orang yang tak pernah ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hidup dia sekali pun tak pernah. Tapi Imam Hasan Al-Basri kata apa? Orang kafir yang bersedekah, kebaikan akhirat tak ada pada dia.
tetapi kebaikan dunia Allah bagi kemurahan rezeki kepada dia. Masya Allah. Kalau orang kafir yang sedekah pun ada kebaikan, takkanlah kita yang korbankan sebahagian harta tak dapat dari segi manfaat. Baik, balik kepada apa yang ditanya oleh Abang Talib Iskandar, saya dirahmati Allah, moga Allah bagi kebaikan syurga kepada dia, amin ya rabbal alamin. Maka kenapa disediakan ada button sumbangan di bahagian korban kita? Baik, macam saya kata tadi, kita ambil lembu yang semua yang besar-besar. Jadi kat situ kita perlu ada pertambahan kos. Maka siapa yang mungkin tak mampu untuk nak ambil satu bahagian, boleh ambil pada sumbangan. Contohnya RM10, RM100, RM50. Secara jadi tidak langsung. Ya? Itu kira sedekah lah kan? Ya, kira sedekah. Berbeza lah dengan korban. Kalau korban dia ada akad serahan, dia ada akad dan sebagainya. Tetapi untuk sumbangan, kita sumbang untuk memudah carakan dari segi program korban yang dijalankan. Contohnya, okey Abang Talib, alhamdulillah di Madat, saya dibantu oleh ramai orang-orang yang sukarelawan yang bantu. Alhamdulillah 40-50 orang yang tolong, subhanallah. Saya jujur saya tak buat apa pun. Saya cuma duduk macam ni. Lepas tu orang duk kata Ustaz Yaakob tak. Saya tak buat apa pun yang ni. Yang sebenarnya kita ni hebatlah siapa yang duduk dengan kita. Subhanallah, insya-Allah. Moga Allah bagi syurga pada semua orang yang terlibat juga. Yang sonoknya Abang Talib, dia orang ni dah 3-4 bulan ni dia orang dah dapatkan list senarai penerima asnah-asnah. Maksudnya lembu ni sebelum beli lembu, sebelum ada lembu dah ada tuan yang sangat memerlukan. Allahu Akbar. Subhanallah, saya rasa sangat asa tekilan, subhanallah. Kan saya ada kawasan yang dia kata Ustaz, kami dah ada list sekian. Macam di kawasan Kuala Ketir yang di bawah meja Mansur, dia dah bagi dah berapa banyak tempat-tempat yang memang dah memerlukan sangat-sangat. List tu dia bagi hampir 1,000 orang. Saya kata kat tim, ya Allah, rasa dosanya aku nanti kalau di padang mahsyar 1,000 orang ni dakwa, ya Allah ni Ustaz Yaakob, ya Allah, dia tak tolong cari kat kami untuk kami dapat rasa daging, ya Allah. Saya duk fikir waktu tu saya nak jawab apa. Sebab tu bonda dengan Abang Talib, saya tabak terang. Allah izinkan dalam perniagaan orang kata cecah mencapai tahap millionaire itu pada awal 20-an. Tapi sampai hari ni saya disiplinkan diri, saya tak ada rumah sampai sekarang. Saya masih menyewa rumah orang. Bukan kata salah untuk memiliki rumah yang besar. Nabi sebut dalam hadis di antara 4 syurga nikmat dunia. Cuma pada saya, selagi saya tak naikkan masjid, saya tak nak bangunkan rumah saya sendiri. Saya itu adalah, saya kata ini dah mungkin korban saya sedikit. Sebab saya tengok almarhum abang saya Ustaz Murtada, dia tak ada apa-apa pun ketika dia hidup, melainkan dia bagi semua yang dia ada. Ketika Allah jemput dia dia meninggal dunia, Allah jaga anak isteri dia. Bayangkan tiba-tiba seorang hamba Allah datang kata, Ustaz, almarhum pernah bagi saya pinjam duit, tak ada apa-apa dokumen. Almarhum tak pernah kenal saya pun, dia bagi 10,000. Bayangkan kita tak pernah kenal hamba Allah ni, bagi RM10,000. Secara logik akal kita tak akan buat. Tetapi bila dia ada kebergantungan dengan Allah, dia sanggup korbankan sebegitu benda, dia bagi kepada orang yang dia tak pernah kenal apa pun. Sami pun tak kenal, tak ada saksi, tak ada surat, tak ada lawyer apa pun. Kawan tu datang menangis-nangis bang, dengan bonda. Dia datang menangis-nangis, dia kata, Ustaz, kalau saya diam tak ada siapa tahu. Ustaz, almarhum sebelum meninggal, berapa bulan sebelum meninggal, dia jumpa pakcik, dia bagi 10,000 kat pakcik. Pakcik tak ada surat, tak ada apa. Pakcik menangis, dia kata kalau pakcik diam tak ada siapa tahu. Tapi dia kata pakcik nak bayar balik, pakcik tak ada duit. Ustaz ambillah tanah yang pakcik ada, buatlah rumah untuk almarhum dengan anak-anak. Saya fikir, ya Allah Rabbi, apa yang Allah nak ajak kita ni? Allah nak ajak kita, tuan-tuan, hari ni kita start memberi. Macam bonda kata tadi, malu kita dengan Allah kalau di tangan kita ada pulut dakap. Kalaulah handphone boleh pakai iPhone 12 yang harga lebih mahal daripada seekor lembu. Kalaulah kita boleh tukang sport rim, kita beli pinggan mangkuk yang harga ribu-ribu ringgit. Kalaulah dalam rumah tangga kita boleh beli macam-macam. Lazada, Shopee tu kira sampai postman tu kenal dah alamat rumah kita. Kan, nak abang kata kerapnya kita. Bukan kata salah, tapi malunya kita tiba-tiba kita berkira-kira dengan Allah dalam sedikit urusan untuk kita korbankan sebahagian untuk kita gembirakan hati orang lain. Bonda Abang Talib, saya bukan orang yang kaya, saya bukan orang yang simpan duit banyak. Allah bagilah keuntungan, saya untung di stock market baru di 200,000 habis. Bukan sebab saya makan nasi sepinggan, saya tak makan nasi selori juga. Tapi baik saya kongsi pada orang, saya boleh makan berlori-lori orang makan, insya-Allah, subhanallah. Maka saya kata apa, saya kalau tak cukup 50 ekor untuk keperluan orang, saya akan cukupkan semua.
Kalau kena jual bawah pinggang, kalau kena buat apa-apa, kita akan retiak lah, akan dapat juga manfaat untuk kita bagi kepada 50 ekor lembu ni kebaikan kepada orang. Sebab tu letakkan, bukan sebab kita bahagia, sebab kita nak tunjuk kita baik. Tapi kita bahagia sebab kita nak Allah sentiasa memandang kebaikan yang mungkin kita buat sedikit, yang manusia tak pandang pun tak apa. Yang penting kita nak kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sediakan dalam platform tu ada ruang sumbangan yang semua boleh merasai walaupun dengan nilai yang sedikit. Sebab sedekah ada orang yang bagi sedikit tapi Allah pandang dengan ganjaran yang besar. Seperti suri rumah tadi saya baca, ada hamba Allah yang dia kata, Ustaz, saya sedang menonton bonda dengan Ustaz, kami tengah duk masak. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan bayangkan kok tadi tengah duk masak sambil dengar live, dia dapat 2 pahala. Tangan duk ketuk-ketuk, duk goreng-goreng ikan, dapat pahala dah. Telinga dapat pahala. Mulut mungkin sedang berzikir, dapat dah 3 pahala. Kan dia tumbuk, suami dia kata, sayang, abang nak makan nasi goreng ikan, isi ikan. Dia terpaksa tumbuk isi ikan. Sekali dia tumbuk, Allah bagi 1 pahala. 2 kali tumbuk, 3 pahala. Bayangkan dia tumbuk daripada semalam sampai pagi ni 800,000 kali tumbuk, pecah lesung batu tu, maka 800,000 pahala dia dapat. Free pahala. Cuba tengok bahagia baiknya bila kita korbankan sesuatu untuk kebahagiaan orang. Subhanallah, tabarakallah. InsyaAllah. Saya pun dah belik-belik lah. Saya rasa semua mudah je. Hari ni semua dah hujung jari dah. Madatcenter.com ni pergi Google, pergi type madatcenter.com. Kat situ ada terpampang dah logo, tekan saja. Even Alif pun dah bantu kita banyak, pahala Alif. Dia letak dah pin kat bawah tu untuk korban dan sumbangan. Pergilah godeh-godeh, duk tekan sana tengok, perhati. Dia kata, jangan kata duk, Ustaz tak jumpa tak? Saya godeh, saya jumpa semua benda, saya nampak batu. Saya tanya, apa beza semua? Yang saya hairan tu, orang yang hairan apa tahu? Sebab saya kata, kita korban tu Ustaz bagi macam-macam lagi. Ada video kasidah, ada 12 e-book, diary Nabi Ibrahim, Maker of Korban, kronologi hidup Rasulullah, kronologi hidup Rasulullah 1, 2, 3 jilid, ada buku, ada zikir. Ini apa ni, korban ke apa? Tak tahulah, sumbangan ke. Rasa apa yang Ustaz bagi balik ni lebih pada nilai yang orang bagi sumbangan. Dia bagi, siapa sumbang 100 dapat apa lagi? Dapat 2 e-book, dapat video kasidah. Subhanallah. Ini yang kalau package sumbangan yang lain-lain pun ada sampai 26 e-book. Saya tengok senarai tu daripada atas sampai ke bawah, habis ke bawah ni tengok. Subhanallah. Kan tuan-tuan boleh pergi tengok sini lah. Saya sembang ni tak reti nak ni tunjuk ni. Tengok ni boleh tengok sini. Macam-macam ni yang ada kat sini. Semua Allah dia blur pula kan. Pergi tengok kat situ. Madatcenter.com. Macam mana nak eja KK? MADAD. Madad Center. CENTRE Center. Boleh bagi link. Tak apa. Ustaz minta kawan-kawan Ustaz je kita letak ni. Tak pun saya tulis sekejap. Boleh. Madat Center. Dia orang tulis. Dia pun nak tanya. Madatcenter.com. Ni. Nah. Ustaz, jadi seko berapa ribu Ustaz? Seko 4,900 sebab satu bahagian RM700. RM700. Tapi lembu insya-Allah benda lembu semua masya-Allah, lembu-lembu yang semua obesiti. Semua 100 kilo ke atas lah alhamdulillah buat masa sekarang. Sebab tu seekor lembu kita terpaksa tambah sekitar 400 ke 500 ringgit lah. Yang satu lagi yang lembu jadi harga Yahudi sikit lah ni bonda, sebab kan hari baru ni kan ada penyakit kulit kan, penyakit kulit untuk lembu tu. So dan stok lembu daripada Thailand tak boleh nak masuk disebabkan PKP dan sebagainya. Yang tu yang membuatkan seluruh Malaysia harga lembu yang sangat meningkat. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita tak boleh nak ubah satu takdir, tapi kita boleh ubah cara kita pandang sesuatu takdir. Kalau boleh tuan-tuan, inilah peluang terbaik untuk buat korban sebab harga dia mahal untuk kita tumpang. Percayalah, masjid surau dia tak ambil kesempatan, tetapi memang harga atau demand over supply membuatkan harga meningkat naik. Tapi kita tumpang. Saya tak pandang tu sebagai satu masalah. Pada saya itulah ruang yang Allah paksa kita untuk jadi baik dan buat kebaikan. Masya-Allah. Lepas tu saya pun bila Abang Talib dia kata tu, saya pun nak tumpang pagi ni, jom saya pun nak usahakan untuk saya pun nak sumbang RM10,000 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat tu. Kalau sembang aja terbang tak jadi, dia kena buat agak. Masya-Allah. Masya-Allah. Mari kita sama-samalah ya. Nak sumbangan boleh, nak korban pun boleh kan. Siapa ada kemampuan korban kan, insya-Allah. Ustaz dia pun kata kalau korban tu boleh ke, sebab saya dengar ada satu ceramah tu. Dia kata korban ni adalah perbezaan pendapat ulama lah. Dia kata kalau siapa berkorban niatkan untuk satu rumah pun boleh. Macam mana Ustaz? Ustaz pernah dengar tak? Saya yalah, benda bukan dalam ilmu saya nak bertanya lah kan. Macam mana? Maksudnya kongsi satu rumah untuk dapatkan satu bahagian.
Okey, baik, masya-Allah, Dia menarik. perbezaan pendapat ulama. Menarik soalan tu, subhanallah. Sorry tadi duk tengah buat transaksi. Saya buat terus Okey. takut meninggal tengah-tengah kuliah, meninggal tak dapat pahala tu. Okey, Aduh, dah dia siap. main tahap meninggal tu kot dah. Macam model lah. Takut tak kira, tak boleh nak simpan. Bagi sekali, takut sekali meninggal. Okey, saya sendiri pun saya buatlah untuk peribadi, saya buat 5,000 lah untuk sumbangan pagi ni. Bukan banyak, saya yakin bonda semua lebih mampu, cuma apa yang saya ada saya pun nak kongsi, takut meninggal tu. Okey, baik. Cantik soalan yang baik, subhanallah. Abang Talib tanya kan, macam mana boleh tak berkongsi untuk kita buat korban untuk isi rumah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam beberapa pendapat daripada ulama mengatakan boleh untuk kita berkongsi, tetapi dengan syarat tetap kepada wakil satu nama. Dan alhamdulillah untuk staf-staf Madat, kami dah 3 tahun berturut-turut, termasuk tahun ni kita buat macam tu. Dia buat macam sistem duit kutu tu. Okey, baik. Staf saya sekarang ada dekat 60 orang lebih. So dia orang collect 7 satu kumpulan A ada 7 orang. So tahun pertama tahun 2019 dulu satu nama dulu. Contohnya Abang Talib nama A, saya B, bonda C. Lepas tu D, E, F tu sampai 7 orang. So kita collect setahun RM100 saja. Untuk tahun ni RM100 seorang. Mencukupkan kepada 700 nak melengkapi kepada satu bahagian dulu. Tapi tahun ni wakilnya kepada nama Abang Talib saja dulu. Tahun depan saya pula. Tahun lagi satu bonda pula. So dia orang masih collect sebagai seorang 100 sebab saya tahu semua staf bukanlah orang staf yang kaya, tapi mereka nak juga tumpang manfaat. Maka boleh, tak ada masalah untuk kita berkongsi, tetapi dengan syarat tetap wakil kepada satu nama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa salahnya kalau kita ada adik-beradik ramai? Contohnya Abang Talib ada 7 orang. Kan? Cukup 7 orang. Kan? Kita telefon adik-beradik kita, Alung, Angah kata Alung, jom Alung. Boleh tak Alung? Adik nak minta RM100, bukan untuk adik, tapi kita nak niatkan sedekah tu kepada arwah ayah ataupun mak kita. Contoh mak saya dah meninggal, saya telefon dia beradik saya collect. Kita niatkan sedekah itu kepada mak kita. Itu juga dibolehkan. Boleh untuk kita berwakilkan kepada orang yang meninggal. Ada orang bertikai. Dia berkata, Ustaz, mana boleh sedekah kepada orang mati? Baik, kalau kata tak boleh pun, insya-Allah Allah dah janji dah. Perbuatan amalan daripada anak-anak yang soleh itu, mak ayah akan terima manfaat. Bukan sebab tu ulama kata boleh untuk kita niatkan, ataupun mak masih hidup, kita sayang kat bonda. Contohnya anak-anak murid ni ramai, anak-anak murid bonda. Saya tak tahu apa kekuatan yang Allah bagi kepada bonda. Kan? Orang Kedah kata, orang kata semangat ni macam minum air ketum. Nampak kuat bonda ni pukul 7 pagi setiap hari, subhanallah, tak ada miss. Tak lagi nak operate orang pula dah. Kalau kita ketak kaki-kaki. Bonda bukan umur 21 kan, bonda bukan umur 23, tapi kekuatan tu lebih muda daripada orang yang muda. Kan? Kita sayang anak murid yang sayang kepada bonda ni kan, subhanallah. Dia kata, bonda, kami nak sedekah kepada bonda. Kami nak khususkan korban kami kepada bonda. Dia ada duit lebih sikit, dia ada 1,400. Satu bahagian kepada dia, satu bahagian sedekah kepada bonda. So nanti di padang mahsyar kita tengok, bonda awak banyak sangat ni. Kan ada lembu Malaysia, ada lembu Australia. Bonda boleh tukar-tukar lompat-lompat dari lembu. Sebab apa? Bonda ada banyak lembu. Sebab apa? Anak murid 1,400 orang sedekah, subhanallah. Kan kita boleh buat. Bila lagi kita nak zahirkan rasa sayang, kalau tuan-tuan bagi hadiah, tuan-tuan bagi kat bonda coklat, bonda telan-telan, habis, tak ada apa dah. Kalau bonda tuan-tuan sedekah kat bonda pakaian, bonda pakai 2-3 tahun, insya-Allah akan lusuh. Tetapi kalau tuan-tuan ikat kebajikan, sayang tuan-tuan dengan bonda, dengan orang suami kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, buat benda-benda yang melibatkan pada akhirat, tuan-tuan ketahuilah itulah sebaik-baik dalam kasih sayang kita, dalam penzahiran kita, insya-Allah. Lah ni bukan nak suruh buat kepada saya. Pada Madat, demi Allah saya kata 1 sen pun saya tak untung, tak apa-apa. Tapi saya nak tuan-tuan buat, kat mana pun tuan-tuan buat, rasa tanggungjawab itu sebab nak sebarkan rasa cinta dan sayang. Tuan-tuan sekali lagi pegang tangan isteri kita, sayang, I love you so much. Tahun ni I nak bagi hadiah kat istimewa, kenderaan akhirat kita bersama, insya-Allah. Tak nak kongsi-kongsi dah. Hari ni I ada duit lebih sikit. Tak nak beli sport rim dah. I tak nak beli benda-benda lain dah. I nak beli satu benda yang boleh ikat kasih sayang kita, bukan di dunia, tapi kita nak bangun di mahsyar dengan kenderaan yang sama, dengan kemampuan yang sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi inilah waktu dia kita buat. Kan? Kita korbankan sikit rasa daripada rasa cinta kepada harta itu kepada rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Masya-Allah, alhamdulillah, sangat cantik ya. Saya tengok urusan
buat ibadah kurban di Madat ni sangat mudah, sangat jelas, segala maklumat pun ada boleh FPX dan sebagainya. Saya dah pergi gode-gode lah. Saya rasa tuan-tuan kalau kata siapalah biasa duk beli barang kat Shopee, Lazada ni, ini jauh lebih senang, mudah je. Sangat-sangat mudah. Jadi saya rasa kat sini dah tempat yang terbaik. Jadi semua boleh ambil, boleh pakat-pakat kongsi. Kalau kata kita pun tak apa, kita nak buat, lepas tu kita pakat-pakat kongsi lah. Panggil adik-beradik semua buat kongsi dalam Facebook. Saya galakkanlah semua orang kongsi dalam Facebook, kongsi dalam WhatsApp status, WhatsApp story, IG story semua. Kongsikan Madat Center ni supaya lebih ramai lagi orang boleh turut serta untuk buat ibadah kurban ni. Saya tengok pun banyak ekor lembu. Berapa ekor lembu Ustaz saya tengok? InsyaAllah kita jangka 50 ekor. Bonda dengan Batalik doa lah. Nah. Sebab tu saya kata tadi lembu belum cukup, tapi dah ada tempat yang saya alhamdulillah tahun lepas 30 ekor kita buat, saya sembelih semua. So dia orang datang ambil di pusat penyembelihan. So kita tak, contoh lepas hampir 10 ekor kita sembelih dan kita lapah dah semua, tapi tahun ni tak ada. Sepenuhnya 50 ekor tu kita akan sembelih dan kawasan-kawasan yang dah ada senarai asnaf ni dah akan datang ambil lembu dan dia orang lah akan serahkan insya-Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. So, sekarang dah ada hampir 30, so berbaki dalam 20 ekor lah insyaAllah. Sebab tu kata, ambil lah, rebutlah peluang share adik-beradik. Kita banyak ada grup kedai Tom Yam, grup banyak-banyak kan grup WhatsApp tu, kita sama-sama lah sebar. Inilah waktu untuk kita nak MLM terbaik lah insyaAllah saya rasa. Mudah-mudahan. Baik. Ya, Bonda nak cakap sesuatu tadi? Nak tanya Ustaz. Ya, okay, Bonda, sila. Jadi kalau orang yang ada duit ni, katakanlah dia ambil seekor lembu, dia beri nama mak dia ke adik-beradik dia. So dari segi facilities, macam contoh dia ambil 1 ekor, dia beri 6 orang yang lain. That mean dia dapat dapat 1/7 je lah kan? Ya, betul. Jadi, so nanti kalau secara adatnya nanti di Masya naik 7 orang tumpang sama-sama. Okay. Jadi apa nasihat Ustaz pada orang yang berduit yang tengok ni, dia nak bagi lembu tu kan, dia nak beri nama dia seorang ke ataupun dia beri nama orang lain, yang mana? Okey, baik, masya-Allah, subhanallah tu kata orang soleh, orang solehah tanya ni soalan dari segi manfaat kebaikan, jawapan akan dapat kepada semua kebaikan kita insya-Allah, subhanallah. Okey, baik. Mana yang lebih afdal? Kalau ikut dua-dua afdal. Sebab apa-apa yang bersifat kepada sedekah semua mendatangkan kepada kebaikan. Cuma dalam bab sedekah, dalam bab kebajikan, makruh mendahului ibadah kepada orang lain daripada diri sendiri dalam bab ibadah. So maksudnya kita buat ke orang lain, diri utamakan diri dulu. Kita pelepah hak kita dulu, bagilah sekurang-kurangnya seumur hidup bagi kita ada sekok. Kemudian niatkan juga kepada orang lain. Adakah salah untuk turun bagi orang? Tak salah juga, kan? Sebab Rasulullah pernah dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah buat korban, Nabi niatkan turun kepada umat, turun lagilah ramai. Bayangkan 1.7 bilion umat Islam yang masih hidup sekarang tu, dia 1.7 bilion orang nak naik kambing tu, patah leher kambing tu kan. Tetapi nak abang kata Nabi ni memang hidup Nabi memilih untuk memikirkan tentang umat. Cuma kalau tanya saya secara personal, kita ambil daripada manfaat daripada dalam bab kebajikan, selfish untuk diri juga dulu. Selfish ni sebab apa? Sebab nanti di padang mahsyar kita tak nak bergantung kepada orang lain, hanya bergantung kepada diri. Biar kita tamak untuk buat kebajikan, kemudian tamak untuk berkongsi kebaikan. Itu yang the best lah pada saya. Macam saya pun tahun lepas saya ambil sekok untuk personal, sekok lagi saya buh kepada anak-anak. Kesian kat anak saya takkan di padang mahsyar saya nak naik lembu, anak jalan kaki huduh sangat pok pun dia kata kan. So bagilah ada kemampuan sikit buat. Dan saya niat untuk semua anak-anak saya nak bagi seorang sekok juga insya-Allah. Ustaz, tumpah tanya, maaf, apa ni, boleh nak jawab, nak tanya ke apa-apa? Ada soalan Jalina Karim tu, adakah orang yang kita namakan tu perlu diberitahu bahawa kita letak namanya untuk korban? Boleh, tak ada masalah untuk korban. Satu lagi Ustaz, katakanlah Ustaz kata, maknanya kalau kita sedekah, katakanlah kita tiap-tiap tahun kita bagi 7 orang. Kalau dah 7 tahun dapatlah sekok. Cukup dah. Ya. Kalau katalah orang tu dia ada 5,000 saja untuk sekarang tengok ni kan kat Madat ni, dia ada 5,000. Tapi sebelum ni mungkin dah 10 tahun dulu dia berapa
Dah buat sendirilah, tak. dah buat untuk diri sendirilah. So dia fikir pula kalau dia tak bagi pada orang yang dia buat tu, saya boleh tanya, orang yang dia sedekah tu dapat tak pahala? Orang yang dia Sedekah confirm dapat pahala. Tak, orang tu, orang yang dia namakan tu. Orang Dinamakan si penama. Si penama. Okey. Orang tu dapat. Masya Allah. Baik, dia macam ni bonda. Buku amalan kita ni dia macam satu kantung. Okey. Sama ada kita yang bubuh dia akan ada dapat penerimaan. Orang lain letak pun insya-Allah tetap ada yang menerima tetap Allah, tetapi ini janji dah. Bila mana kita niat satu kebajikan, malah Imam Ghazali tulis dalam kitab dia, apabila kita sayang kepada orang yang kita cintai, ikut apa yang Nabi buat. Ketika Siti Khadijah wafat, apa yang Nabi buat? Nabi pergi cari siapa yang Siti Khadijah rapat ni, Nabi akan bersedekah kepada mereka. Nabi bagi benda makanan, bagi benda-benda yang menyeronokkan mereka sebab Nabi sayang kepada Siti Khadijah. Maka sabit dari perbuatan itulah Imam Ghazali kata dalam kitab dia, tanda sayang kita kepada orang yang kita cinta dengan kita berkongsi kebajikan kepada dia. Sebab apa? Menambah kebaikan kepada dia. Subhanallah. Contohnya kan, macam mak saya meninggal waktu kecil, maka setiap kebajikan hari ini saya buat, saya kata, ya Allah bagilah, kalau ada sikit kebaikan yang kau terima, sampaikan kepada almarhum mak di sana. Masya Allah. Kan? Sebab Allah sebaik-baik penerima. Kalau Allah boleh memberi banyak kepada makhluk seluruh alam, maka tidak mustahil untuk Allah juga menerima setiap amalan daripada seluruh makhluk dalam alam ini. InsyaAllah. Subhanallah. Ustaz, ni ada duk tanyalah, kalau katalah kita ni tak tahu, katalah kita ni ada rezeki, tapi taklah melimpah banyak sangat. Kalau sebelum ni kita dah ambil sebahagian, tapi kita tahu ada mak kita, ada anak-anak kita belum lagi dapat sebahagian dan sebagainya. Kalau kata tahun lepas kita dah buat untuk diri sini, tahun ni kita nak buat untuk mak, untuk orang lain, untuk adik-beradik ke apa ke, macam ni Ustaz? Okey ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kata tadi, cuma pegang macam ni. Dalam bab sedekah, dalam kitab tasawuf hajat kita, dalam bab sedekah, dalam bab korban, jangan terlalu kita ingat-ingatkan dia. Contohnya tahun lagi lepas itu Ustaz, kita terlalu main dengan sifir pada angka kita. Contohnya tahun 7 tahun lepas saya dah ambil satu bahagian Ustaz. Lepas tu setiap tahun saya ambil satu bahagian. So tahun ni dah cukup lah bahagian. Okey, baik. Bila kita punya bahasa macam kita banyak mengingat pada amalan kita yang lepas, maka kita akan mengurangkan amalan kita yang sekarang. Sebab kita dah mula duk tambah. Okey, so nampak macam banyak. Cuba tengok ulama kita ajak apa dalam kitab tasawuf ni, dia kata apa? Dia kata jadikan amalan kamu yang sebelum ini seperti najis yang kamu buang. Maksudnya bila kita berak kat sungai, kencing kat sungai, ada kita bye-bye, ligan taik tu ada. Dia macam kasar sikitlah. Nampak ada tak kita berak kat sungai ni? Taik tu pergi berlalu ataupun air kencing kita berlalu. Adakah kita ligan dia nak selfie? Tak. Kita akan tinggal dan lupakan dia. Bila kita tinggal dalam bahasa mudah, kita akan moving forward. We are not pergi ke belakang. So sama dalam amalan, bila kita bayangkan, macam saya dengan Abang Talib, kita terperangkap dengan yang sebelum-sebelum ni. Oh, kita dah buat. So tahun ni tak perlu buat kot. Tak. Nampak tak? Kita terperangkap yang lama sehingga kan yang ke depan kita jadi kurang. Sebab tu amalan ulama kata apa? Jangan ingat dah yang lepas agar kita rasa seolah sekarang kita tak ada apa lagi. Beg kita ni tengah kosong ni. Kalau kita duk angkut amalan yang lama, maka kita tak boleh nak isi amalan yang baru. Jadi setiap kali buat sesuatu, lupakan yang ni. So setiap tahun biar ada nama kita pun tak ada masalah. Atau kita nak wakilkan kepada orang lain pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Cuma saya ingat, utamakan kepada kebajikan diri sendiri, bukan untuk penuh pada kita, tetapi kebajikan yang memenuhkan manfaat kepada orang, tetapi mudah-mudahan menambah amal kepada diri kita. Lepas tu nak buat setiap tahun kepada orang lain juga baik, tak ada masalah. Sebaik-baik sedekah-sedekah yang orang lain tak tahu kita buat pada dia. Tapi kepada mak ayah, kita telefon dia. Assalamualaikum mak, Assalamualaikum abah sihat ke abah? Minta maaf banyak bulan tak boleh balik abah. Cik rindu ke abah. Jadi tahun ni cik nak geram sangat sebab rindu ke abah, sebab duk kena lockdown sangat. Jadi cik dah tekad tahun ni cik nak sedekah dekat abah, wakilkan dengan satu korban kepada abah secara khusus. Cik sebab dah geram sangat duduk kat rumah ni, jadi nak buat keluar juga duit. Masya Allah, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan tak try buat. So saya telefon mak ayah kita, maklumkan kata kita belanja, dia buat korban. Tuan-tuan cuba tengok apa yang dia akan kata. Masya Allah, sila-sila menangis di telefon. Tuan-tuan tangisan sebabkan syukurnya dengan kebaikan anak.
tidak ada apa benda lain melainkan memadamkan api-api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ni ada yang bertanya kalau kata kita dah niat kepada orang lain, sebab apa hari ni patutnya kalau ikut kalender, hari ni last day untuk potong kuku apa semua, potong gunting rambut pada mereka yang menyertai ibadah kurban. Betul. Jadi kita kena habaq kat mereka kan, kalau kata tadi buat untuk mak ataupun untuk siapa-siapa lah anak bini, kita kena beritahu dia dah kena potong kuku ke apa. Salah sangat ke potong kuku kalau kata terlupa apa semua tu, macam mana Ustaz? Menarik soalan. Subhanallah. Tu kata bila orang yang bertanya tu dapat pahala lagi banyak daripada orang yang menjawab. Betul benda. Sebab 1,500 orang mereka tak ada nak tanya. Kalau semua mereka tanya meninggal, kita pun nak jawab. Tapi dengan sebabkan bila you have a right question to ask, you will give the answer to semua orang yang sedang menonton. Subhanallah. Okey, baik. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, dalam bab korban, sunat kita bagi tahu kepada orang yang kita wakil. Kenapa? Agar bila masuknya 1 Zulhijjah, ni macam ni hari ni lah, maka mereka dah boleh buat persiapan. Kalau nak potong kuku, nak potong rambut, nak buat apa, maka this is the day, hari yang mereka kena laksanakan. Sebab kalau mereka tak tahu, mereka mana nak tahu, dia hari-hari duduk gerik kuku kan. Gerik kuku tahu dah gerik kuku. Gigit. Kan? Dia tak tahu kalau kita buat kat dia. Sebab itu saya kata tadi, untuk special dalam bab korban, sunat untuk kita bagi tahu sebagai hadiah kepada dia. Ui, seronok, subhanallah. Kalau lah kan, saya yakin tak percaya tuan-tuan tak percaya tak lagi, kalau tuan-tuan tak percaya kan, bonda sat lagi bonda, satu bahagian saya niatkan khusus untuk bonda nak. Boleh bonda? Tuan-tuan tengok. Priceless smile yang ada kat muka bonda tu tak boleh beli, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni saya tak melawak sikit abang. Okey, saya niatkan ada khusus untuk bonda untuk bonda. Dan Abang Talib, takkan bonda saja, lagi siang Abang Talib. So bonda dengan Abang Talib, saya belanja hari ni untuk satu bahagian dan satu bahagian. Masya-Allah. Insya-Allah. Baik, habis lagi pakcik pergi gunting rambut lah apa, kuku bagan. So nampak tak? Itulah priceless smile, priceless moment yang you cannot buy. Kamu takkan, kalau kamu ada duit pun belum tentu kamu boleh buat benda tu. Tetapi buat sekarang. Buat kepada orang-orang yang siapa yang kita sayang. Sekarang fikir siapa yang kita betul-betul ranking sayang kita tu, sayang yang level tak boleh, tahap guling-guling sayang kat dia tu. Tahap sayang, ya Allah, sayang tak boleh bawa bincang dah. So this is your time. Bukan saya nak suruh buat dengan saya. Saya kata, ya Allah Rabbi, tuan-tuan, 1 juta orang korban dengan saya pun. Malah saya yang akan pening. Kalau 100 ekor lembu, dah jadi 50,000 saya nak kena tambah duit. Sebab lembu tu lebih mahal daripada yang kita collect. Tapi saya pun nak tumpang bahagia dengan kita bagi bahagia kepada orang. Dengan kita korbankan cinta kebahagiaan itu kepada orang. Kalaulah Nabi Ibrahim terpaksa korbankan anak dia. Bayangkan anak yang dinanti lama-lama. Sangat lama. Kalau kita tengok dalam, tuan-tuan buka dalam surah Safat. Saya tak sempat nak cerita, nanti insyaAllah next session bila-bila kita cuba aturkan. Mana tahu mungkin minggu depan ke bila-bila kita cerita khusus tentang Nabi Ibrahim. Untuk makluman bonda dengan Abang Talib, saya baru siapkan satu buku. Nama buku tu Diary of Nabi Ibrahim. Journey of Nabi Ibrahim, khusus tentang Nabi Ibrahim. Kita selalu cerita tentang Rasulullah, kita selalu dengar cerita tentang Nabi Musa, tapi tak ramai orang dengar cerita tentang Nabi Ibrahim. So, satu buku, alhamdulillah ibu, dan saya rasa insyaAllah kalau mungkin next session saya akan hadiahkan kepada semua, sebab kita masih dalam final draft buku tersebut. Saya akan hadiahkan secara percuma. Alhamdulillah buku kita takkan jual. Siapa bayar duit dosa, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan dapat baca je, tuan-tuan dapat kongsi kepada orang, saya nak tumbang pahala kat situ, okey? Dan dalam buku tu kita cerita tentang detail tentang Nabi Ibrahim yang Allah sebut dalam surah As-Saffat. Untuk makluman semua, Nabi Ibrahim Allah uji lama, dia kahwin dengan Siti Sarah, lama tak ada anak. Tak lama gila-gila tak ada anak. Sampailah dia berkahwin pula dengan Siti Hajar, baru dikurniakan Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan lama dia tak nak, sehingga kan Allah, tuan-tuan ambil doa ni, Rabbi habli minas salihin, ayat 100 surah As-Saffat. Inilah doa daripada yang Nabi Ibrahim sentiasa baca ketika Allah uji dia lama tak ada anak. So saya yakin ramai dalam seker ni yang mungkin dah kahwin lama tapi Allah uji lama tak ada anak ni, jangan susah hati. Dalam Quran Allah ajak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku daripada kalangan anak-anak soleh. Kadang-kadang ingat rezeki ni juga adalah, anak juga adalah rezeki yang bukan dekat kita usaha saja, tetapi ini adalah penentuan yang Allah yang bagi. Kadang-kadang bukan kata tongkat ali, tongkat motor pun dah makan, tapi kalau Allah tak izin takkan dapat. Jangan bimbang. You buatlah IVF ke, IKF ke, UKF ke, you buatlah, boleh, Allah takkan izin kalau Allah takkan bagi. Kan? Maka
letakkan kebergantungan kepada Allah, maka kisah Nabi Ibrahim ni kisah yang sangat unik untuk kita bincangkan. Untuk next lah, saya rasa insya-Allah kita cuba cari waktu kan, kita bincang selumat-lumatnya kisah Nabi Ibrahim. Menarik, menangis-nangis. Saya bila tulis, kita baca buku tu, bila tulis pun nangis-nangis sebab kita ingat, ya Allah, Rabbi, besarnya dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita nak korban sikit pun kadang-kadang kedekut tekdong masin. So yang ni kita perlu betulkan agar Allah buang, Allah cabut rasa-rasa yang tak baik dalam hati kita. Wallahualam. Masya-Allah, Allahu Akbar. Saya tengok jam dah dekat pukul 9 dah. 2 jam dah kita, subhanallah. Boleh nak 2 poin Ustaz nak tanya ya? Ya, benar. Boleh pernah dengar orang kata, kalau nak tahu amalan kita diterima atau tidak, kita lupa amalan tu. Sebab kalau amalan yang diangkat langit, kita lupa dah. Tapi kalau Ustaz kata duk ingat tu, tahun ni berapa bahagia, kalau tak ingat tu lah. Sebab tu kita nak lupa kebaikan kita dan ingat kesilapan kita. Satu. Nombor 2, Bonda cakaplah Talib, sekarang ni orang lebih banyak duit. Yalah, ada yang terkesan tapi ada banyak duit. Sebab apa? Yang nak pergi Bandung shopping tak ada, Vietnam, nak pergi mana Phuket, Krabi tak ada dah. So duit travelling to you all, gunakanlah untuk your korban. Betul. Masya-Allah. Itulah dia nasihat padu padat lagi pedas daripada Bonda kan. Boleh tuan-tuan, senyum boleh, insya-Allah. Yakinlah rezeki Allah beri kan. Yang ada dalam bank kita tu bukan kita punya, Allah yang bagi kan. Jadi pulangkan balik pagi pada orang lain yang memerlukan, yang tak makan apa semua. Masya-Allah. Saya pernah rasa betapa besarnya ibadah korban tu. Nanti Ustaz, kita dulu orang senang Ustaz. Kalau raya korban tu kami ni punyalah, ya Allah, seronok. Sebab apa? Nak makan daging tu lah setahun sekali. Subhanallah. Fahamilah orang yang menerima daging tu. Mungkin tak tahulah orang lain macam mana, tapi saya ada pengalaman sikit. Nak tunggu dapat daging Ustaz. Allah, setahun sekali tu seronok sangat dapat satu beg plastik tu. Kami buat sup sebanyak-banyaknya. Makan 2 hari macam tu. Allah. Satu benda Abang Talib, satu benda saya tegur untuk diri saya, sebab kita tengok kadang-kadang orang Melayu ni pun ada masalah. Kita tengok orang duk viral kan, bila buat food bank dia main ambil tu macam berlori-lori pula dah kan, macam belah saka pula dah kan, dia ambil macam-macam, terlalu banyak sampai kesian orang lain tak dapat. So sama dalam bab korban, saya nasihat untuk diri ni dan semua yang menonton, saya sayang dekat semua ni. Tahun ni kita ambil untuk keperluan kita dan kita kongsi untuk keperluan orang. Saya ulang, kita ambil untuk keperluan kita dan kita cukupkan keperluan orang. Maksudnya kadang-kadang orang miskin, orang susah ni, dia orang tak ada akses untuk pergi ambil di masjid dan tempat-tempat, dia orang tak tahu nak cari kat mana. So tuan-tuan jalankan tanggungjawab. Kalau tuan-tuan dapat 2 kilo, 1 kilo untuk tuan-tuan makan, 1 kilo lagi pergilah cari orang susah. So bayangkan kalau dalam ni 1,400 orang semua anak-anak syurga Bonda ni kan, yang habis ni daripada circle Bonda ni buat tanggungjawab tu. Kita ambil bukan untuk kita dah. Kita ambil sikit untuk kita. Rasulullah dia ambil bahagian, dia cuma makan 1 genggam je. Yang lain semua dia akan bagi kepada orang. Ni kita bukan segenggam tuan-tuan. 8 genggam ni, bergenggam-genggam. Sampai kadang-kadang freezer tu penuh. Kan? Bertahan sampai berbulan-bulan. Allah huduhlah perangai tuan-tuan. Kan? TV sampai 55 inci. Gelang ni, pulut dakap ni sampai tak larang nak dakap dah. Kan? Lepas tu tiba-tiba dalam peti penuh pula daging yang sepatutnya itu mungkin hak yang orang lain memerlukan. Betul. Bonda, saya pernah jumpa Bonda. Ya. Ada satu keluarga bila saya pergi hantar telur je, telur ayam tu. Makcik tu menangis-nangis. Ni sampai hinguih ni masuk mulut. Nak abang kata punya seronok dia dapat telur ayam. Kita kata, lah makcik kenapa ni? Dia kata, Ustaz, dia kata dah 3 hari Ustaz, anak saya hanya makan nasi dengan bubuk je tempat saya makan. Kosong lah. Bubuk garam je lah. Bayangkan kalau lala daging, ya Allah, Rabbi tuan-tuan. Saya rasa bukan tak hinguih masuk mulut tuan-tuan. Segala benda boleh masuk dalam mulut sebab dia seronok. Tak boleh nak cerita, tak boleh nak abang. So, tuan-tuan nak kebahagiaan tu tak cerita tuan-tuan, tuan-tuan set. Hari Raya Korban, tuan-tuan letakkan, kalau kawasan tuan-tuan tak ada PKPD atau kawasan pergerakan tak terhad sangat, tuan-tuan ambil, tuan-tuan niatkan, ya Allah, aku walaupun duit ni bukan duit aku, tapi aku nak pergi sedekah daging korban ni kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Cukuplah kadar aku makan untuk nak tumpang pahala korban, adapun yang lain adalah bahagian orang yang memerlukan. Tuan-tuan akan tengok indahnya kebahagiaan bila tuan-tuan bagi benda tu kat dia. Saya tak boleh nak cerita bahagia tu macam mana. Saya yakin Bonda tahu macam mana Bonda selalu bahagia ke orang. Tuan-tuan, you cannot buy that with dengan duit yang ada. Tetapi tuan-tuan akan kenang dan ingat sampai bila-bila keseronokan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah keseronokan yang Allah akan bagi di mahsyar nanti. Ustaz, yang bagusnya bila kita derma atau kekorban dengan madat ni, kita tak dapat apa-apa.
Kalau kita buat, kan kita buat dengan orang yang kita kenal, dia bagi 1/3 kita, 1/3 keluarga, sahabat, 1/3 miskin, Ustaz dah. Jadi mungkin kalau kita selama ni kita ambil bahagian kita 1/3 dan beri keluarga 2/3, beri miskin 1/3, apa kata ambil sikit yang macam Ustaz katalah, dapat makan seminggu cukup, ya. Lepas tu lain bagi orang sebelah. Tu bagus. Kan kalau kita Masya Allah. macam kita kat taman kan, kita kat taman, kita buat patut kita dapat 1/3. Kan 1/3 untuk sendiri, 1/3 untuk sahabat tu saya. Ya. 1/3 untuk orang miskin. So apa kata tahun ni pasal orang PKP kita dah puas dah makan daging. So apa kata kita ambil sikit untuk kita je lah. Yang lain bagi Ambil berkat korban tu. tak rasa daging yang baik tu. Betul. Bagus tak? Masya-Allah. Itu yang bagus untuk Ramadan ni. We don't get anything. Kita semua tak dapat apa-apa. Selfless. So go for something yang jauh ni. Kalau kat taman tu mungkin kita dapat juga kan. Bolehlah siapa yang dah buat kat taman, bonda cadangkan anak bonda, tahniah ya. Dan siapa yang rasa tak boleh nak dapat satu bahagian, bagi macam Kak Bohai tadi, at least kita facilitate. Anything yang kita tolong, orang yang staff yang buat tu pun dapat. Walaupun mungkin tak dalam bentuk tunggangan ni Ustaz ya, tapi dapat pahala insya-Allah ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Masya Allah Allah. Maha Kaya. Pegang tu, Allah Maha Kaya. Allah boleh memperkayakan semua makhluk tanpa memiskinkan sikit pun pembendaraan Allah. Kan? Jadi buatlah kita buat. Kan? Saya lebih suka macam ni lah, Abang Talib dengan Bonda. Kita pakat-pakat cari adik-beradik kita. Satgi kita jadikan hari ni hari cuti. Kalau tak ada kita tengok satgi, habis tengah pukul 2 satgi, tengok cerita Hindustan. Riau tengok cerita Hindustan tu, popan lain tak dapat apa. Tapi hari ni kita riau, kita sibukkan sikit waktu kita. Daripada pagi sampai ke petang, kita jalankan satu kempen, kita cari semua adik-beradik kita, orang kita kenal, orang kita ni kita kempenkan. Mereka boleh bagi upah RM10, cari 10 orang. Dah boleh jadi 700. Dan 10 ringgit tak banyak benda. Saya rasa kalau pergi pasar malam, nak beli pungkuk ayam tak lepas lah. Pungkuk ayam RM3, sucuk benda. Terkejut saya tengok. Cinonggeng tu. Tongkeng ayam, bontot ayam. Tongkeng tu RM2-3 dah. Bayangkan. Kan? Dah lah kolesterol banyak kat situ, penyakit belambak kan. Nak abang kata nilai RM10 tu dah tak besar sangat pun. Tetapi dari segi manfaat kalau kita kongsi-kongsikan, himpun, subhanallah, saling dapat tumpang pahala, saling dapat tumpang manfaat dan kebaikan. Yang inilah objektif kehidupan kita, adalah kita berkongsi kebaikan untuk bagi rasa cinta dan kasih itu kepada orang lain pula. Subhanallah, indahnya dunia ni kan, kalau semua orang akan ada rasa yang sama seperti Bonda, Abang Talib sentiasa memikirkan bahagia orang lain. Orang lain belum untuk bergolek-golek tidur, tapi daripada pukul 7 ni sampai pukul 9 dah tak jadi 7 AM club dah. Ini dah jadi AM club dah. Sebab apa? Seronok bagi rasa seronok tu kepada orang. Subhanallah. Masya-Allah. Itulah masya-Allah. Tak tahu lah. Bukan apa saya tengok bila Ustaz cakap pungkuk ayam, Ustaz kata bonda tengok bonda tak tahu ni. Cuma kita je yang pergi Ustaz. Kita pergi pasal bonda tak tahu ni pungkuk ayam ke apa, saya tak berani declare. Okey, jadi bonda terima kasih banyak. Terima kasih. Ustaz rasa bahagia betul hari ni Talib. Betul yang mulanya 1 Zulhijjah. Sebaik-baik Ustaz mungkin beritahu sebaik-baik hari yang 10 Zulhijjah, Ustaz beritahu sikit 10 hari Zulhijjah ni, beritahu. Masya-Allah, subhanallah. Baik, yang pertamanya dulu saya nak maklum, untuk slot kita kali ni saya nak bagi satu buku kepada semua dulu. Masya-Allah. Nanti saya buku tentang The Miracle of Korban. Alhamdulillah buku ni kita dah siapkan pada tahun lepas lagi. Buku tentang kelebihan dalam bab korban lah, salah faham, bab hukum dan sikit sebanyak lah. Nanti saya akan bagi kepada Abang Talib, dan Abang Talib kongsilah pada grup PMC sebagai hadiah dan buah tangan. Sekurang-kurangnya saya juga dapat tumpang pahala daripada asbab pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Di Miracle of Korban tu, dalam tu semua tentang korban, dari segi hukum, kesalahan, hikmah, secara ringkas lah dalam 30 muka surat. Tapi dia daripada lepas lagi. Dan tahun ni kita siapkan buku yang kedua, adalah buku tentang Nabi Ibrahim. So tak apa, untuk yang buku ni Abang Talib bagi dulu. Untuk next Nabi Ibrahim kita akan bahaskan secara tuntaskan, insya-Allah. Dan itu sebagai hadiah. Baik, tadi Bonda tanya tentang fadilat bulan Zulhijjah. Ni dah kita dah masuk Zulhijjah ni. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada hari-hari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini dalam hadis Nabi Sahih Bukhari ni, melainkan hari-hari yang baginda suka, yang ini termasuk daripada 10 Zulhijjah.
Sebab tu 10 Zulhijjah ni hari-hari yang Allah sangat cinta dan Allah suka. Maka sehinggakan Allah pun meletakkan banyak kelebihan-kelebihan di antara Zulhijjah ni, bulan-bulan ni yang dicintai Allah dan Rasul. Maka dalam bulan Zulhijjah juga di antara bulan yang banyak Nabi sendiri selain bulan Ramadan, Nabi akan memperbanyakkan bersedekah dan berpuasa. Ambillah ruang-ruang dalam bulan-bulan Zulhijjah ni, bulan-bulan penutup pada bulan dah. Bulan depan dah masuk bulan Muharram. So bahasa mula bulan 12 dah ni. Bulan 12, so ambillah ruang berdasarkan kebaikan. Dan Nabi kata, ma min iyamin al-amal afdal min ayamul ashar. Dalam satu hadis Nabi kata, tidak ada hari yang lebih baik dari segi amalan dilakukan yang paling afdal, melainkan daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Ni hadis-hadis Nabi. Tu banyak lagi lah fadilat bulan Zulhijjah ni. Yang terbaik, yang terbaik adalah kita buat tanpa memilih pada bulan pun, tapi bulan ni lebihkan sikit. Lebihkan lagi. Sebab apa? Itu bulan yang Nabi iktiraf. Macam bos kita katalah, untuk bulan ni kalau buat ni kita dapat bonus lebih. Kita akan pulun lebih sikit. Bukan kata salah, bukan kata tak ikhlas kau buat itu, tak. Manusia dia memang nampak kepada ganjaran. Betul. It's okay. Maksudnya Ustaz itu kami berjabat dengan amal kan? Tak. Memang kita macam tu. Kita jenis manusia yang Allah bagi semangat melalui reward sebegitu. So grab it lah. Rebutlah peluang tu, insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Minta maaf bonda bertalib. Saya jenis lolak sih, kadang ada cakap tu ikut suka je. Minta maaf. Tak reti nak kontrol apa semua, tak. Just cakap apa yang saya kadang terlintas di hati tu. Of course kadang-kadang nafsu dan perasaan yang tak baik dan sebagainya. Saya minta maaf. Mungkin kekurangan daripada pihak saya lah. Tapi demi Allah tak ada satu pun benda nak menyakitkan mana-mana pihak, melainkan dalam nasihat untuk diri sendiri. Dan rasa saya macam anak je pada bonda, lebih kepada bukan nasihat, lebih kepada rasa sayang dan kasih lah daripada seorang anak kepada seorang mak dan seorang abang, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Ya benda. Bila Ustaz sebut macam ada saka tu pun dia nak ketawa. Bonda, Ya. kemarin saya dengan Abang Talib khas kita bahas tajuk ni. Ada satu buku bonda, kan saya kena sihir lama bonda. Lepas tu saya tulis tentang buku tentang sihir. Kemarin kami bincang di TV Hijrah bab ni. Alhamdulillah seronoklah bonda. Ramai orang tanya. Orang minta siri kedua. Kami akan buat apa? 6 siri rasanya dengan TV Hijrah. 16. Apa siri? Beberapa siri lah. Tapi 16 hari bulan ni bonda kita akan bincang tajuk ni lah. Kemarin tak sempat. Sejam tu memang Allah. Benda ni mana nak dan pun dah cakap putih orang kentut tu, sebab laju sangat nak kena penerah 30 minit tu Allah. Tapi banyaklah soalan, beratus-ratus soalan yang kami tak sempat dah, insya-Allah buku ni lah. So buku ni pun tuan-tuan yang mungkin berhajat pergi dekat website ambil je, percuma, tak ada jualan. Ustaz jangan tuan-tuan, saya jenis bodoh sikit. Saya jenis tulis buku, ambil je. Ambil sebab apa saya nak tumpang. Saya lebih suka untuk orang membaca agar saya dapat pahala tu. Daripada buku tu duduk mengangar dekat rock buat apa saja, buat apa. Baik, tuan-tuan ambil lah manfaat. Jadi tuan-tuan, buku ni sihir pemusnah juga ni, macam mana kita nak tahu gangguan-gangguan boleh datang, iblis ni datang gangguan macam mana, kalau dah kena nak buat apa amalan, macam mana nak buat pagar rumah, apa benda-benda pahaman tahyul dan sebagainya. Dan ingat, jangan semua benda pergi tuduh jin. Kita ni meniaga tak laku, jin salah. Jin kata haram, aku gak kena. Kan? Janganlah semua benda, janganlah taksub. Jadi dekat sini lah amalan ataupun alamat-alamat yang kita boleh tahu, insya-Allah. Pergi ke website, ada tuan-tuan kata nak buku tu dia akan bagi je cara percuma. Tak ada bayaran apa-apa pun, jangan bimbang. Kalau tuan-tuan ni nak sedekah pun sedekah kepada Madat, bukan kepada saya ke apa tak. Jadi saling tumpang manfaat, kita berkongsi kasih sayang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu minggu depan 16 hari bulan 7 kalau ikut kalender saya ni, pukul 3 petang di TV Hijrah. Di Facebook TV Hijrah. Baik, Bonda, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Dan semestinya terima kasih ni kami nak ucapkan kepada semua yang duk mendengar ni. Jom saya sarankan begini, satu, kita boleh buat semestinya buat ibadah kurban. Lepas tu kalau kata kita mungkin barangkali rezeki kita sama ada berkurang atau ada lebihan rezeki, kita nak buat sumbangan pula. Boleh juga buat sumbangan. Pilihan kedua, boleh pakai adik-beradik, katalah saya boleh call kakak saya ke adik-beradik saya, okey, berapa yang termampu rasa, dia kata RM50, abang mai
kumpulkan, kita uruskan. Daripada sekejap lagi nak tengok Siti Hindustan kan, duk sambil-sambil ni kita duk kumpul-kumpul, duk collect, pergi buat sumbangan dekat Madat. Itu kedua. Ketiga juga, kita boleh buat sumbangan sebab tadi saya ingat lagi Ustaz kata, Ustaz Lagi main lagi tadi, Ustaz ni sama kita bantu support masjid. Masjid ni ada benda, bayangkan Ustaz punya konsep Ya. Jadi kita macam jadi wow sebab masjid ni insyaAllah terbinanya masjid nanti insyaAllah boleh bantu selain daripada dia pusat tahfiz untuk anak-anak belajar Quran dan sebagainya, boleh nak bantu untuk uruskan jenazah secara percuma benda. Kos jenazah, dia nak uruskan jenazah berapa dah benda. Ni antara misi Ustaz nak beli sendiri pakai duit personal Ustaz, beli jengkaruk, kami panggil jengkaruk besar yang berdoza, jengkaruk besar tu duk korek tanah tu cepat. Ustaz nak parking kat situ, dia beli duit personal letak kat situ. Jadi dia kata dah jimat dah, tak payah nak cari orang, bukan kata nak tak penggali tu ada tapi dia nak cepatkan proses. Jadi semua akan diberikan secara percuma. Lepas tu ada pusat untuk belajar ilmu, ada pusat rumah orang tua, kata orang tak ada rumah apa semua nak belajar mengaji, pondok kat situ ada juga disediakan. Jadi Ustaz banyak nak bagi peluang pada pekerjaan pada semua orang. Dengan terbina di masjid ni, inilah masjid yang kita panggil Center of Islam. Jadi kat situ masjid bukan duk habis solat kita tutup pagar, pintu, kunci semua, orang tak boleh masuk. Kat sini hidup. Masjid ni hidup. Remaja pun dikumpul kat sini untuk aktiviti mereka. Sebab apa? Kita nak mereka tahu sebagai jiwa remaja perlu terisi dengan aktiviti remaja pada masa sama. Jangan pergi jauh-jauh, pergi buat kat masjid. Masya Allah, memang cantik. Kalau tengok daripada atas pun dia berbentuk kalimat Allah. Alif, lam, ha. Memang cantik. Pergi je kat Madat Center tu, macam-macam maklumat dekat situ benda. So make it a mission in life lah. Jadikan misi jadi misi kehidupan. Bagi siapa yang ada bank statement, buatlah order. RM5 pun tak apa. Masuk je kat Madat. Masuk. Just you tak sedar. Sampai lupa. Ni kata amalan lupa. Lakukan, lupakan. But study kali lepas tu tak perasan pun. Betul. Okay. Allah so make it all. Buat terus. Take Madat Center as your favorite account. Masuk sebelum subuh ke whatever lah your sedekah subuh ke, make it. Okay, automatic kan. Daripada automatic sedekah lagi bagus. Bagus, Masya Allah. Betul, Bonda sangat setuju. Jadi semua ni yang ada yang bersama kita ni boleh kongsikan madatcenter.com, kongsikan dekat IG anda, Facebook anda, dan anda boleh sertai menjadi sebahagian daripada keluarga Madat dengan jadi fighter Murtada Center. Fighter Murtada Center ni macam Bonda punya grup Facebook tu lah, grup Telegram tu kan. Kat situ untuk kongsi-kongsi maklumat dan sebagainya. Jadi siapa yang nak buku tadi tu, buku Ustaz dan apa semua, nanti kami letak dekat dalam Telegram Prof Muhayya lah. Boleh pergi kat Telegram Prof Muhayya, kami letak kat sana. Okey, jadi terima kasih banyak. Dah dekat 2 jam, minta maaf Bonda ambil masa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Kepada semua anak-anak, minta account number untuk Madat, pergi je madatcenter.com. Madatcenter.com. Rapat-rapat. Madatcenter.com, rapat-rapat kat sana semua ada complete. Dapat nombor account pun ada kat situ juga. Ustaz, ada yang bertanya nombor account, boleh pergi ke IG Ustaz, Facebook Ustaz, mana Ustaz letak lah, boleh? Boleh. InsyaAllah. Ustaz dengar ke apa? Boleh. Ustaz naikkan semua nombor akaun. Mereka duk tanya nombor akaun. Mereka duk tanya. Yelah, setengah orang dia tak boleh pergi website. Dia nak terus nombor akaun terus. Dia nak terus pergi ke nombor akaun. Dia tak dah nak pergi ke website ni. Bagi nombor akaun terus. Ustaz lagi dekat IG ke Facebook Ustaz. Pergi follow Ustaz dekat Yaakob Yusran. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.